Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita dan tidak putus-putus Allah kurniakan kepada kita. Macam-macamlah kalau nak disebutkan satu persatu. Cumanya untuk hari ini alhamdulillah nikmat yang paling besar iaitu nikmat kita dihidupkan kembali dan sama-sama dalam Tanyalah Ustaz untuk hari ini. Dan hari ini Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Hadari untuk hari Rabu 3 Jun 2020 bersamaan dengan 11 Syawal. Masya Allah dah 11 Syawal dah. Nak masuk tengah bulan Syawal dah ni. 11 Syawal 1441 Hijrah. Kita bertemu kali ini untuk membincangkan satu topik yang sebenarnya skopnya amat besar, tapi insya-Allah akan dipermudahkan oleh tetamu kita, iaitu kita akan bincangkan fiqh perubatan. Dan kita sangat beruntung kerana kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Da'i. Alhamdulillah Ustaz. Kalau dengan Ustaz ni kita kena bahasa utara. Faham tak Ustaz? Alhamdulillah. Okey, insya-Allah Ustaz. Ya. Perkongsian kita berkisarkan tentang fiqh perubatan. Ya. Cumanya kejap lagi insya-Allah banyak yang kita akan tanyakan, terutamanya sebagai permulaan untuk mukadimah. Cumanya kepada anda semua para penonton, banyak yang kita akan kongsikan, cumanya di awal ini lebih elok, lebih indah jika kita mulakan dengan perkembangan semasa. Apakah status COVID-19 di Malaysia setakat ini? Jom sama-sama kita lihat. Di mana statistik yang dikeluarkan setakat jam 5 petang semalam oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baharu yang dicatatkan 20 kes. Alhamdulillah, tidak membimbangkan. Bukan tidak membimbangkanlah, tetapi kuranglah merisaukan kita kerana ada sedikit penurunan di situ. Kemudian kematian baharu masih tidak ada kes setakat ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan kepatuhan kita terhadap ataupun perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, insya-Allah memudahkan kita untuk sama-sama memerangi COVID-19, musuh yang tidak kelihatan ini, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan topik fiqh perubatan. Kalau ada soalan nak diajukan, anda boleh sahaja hubungi kami di talian 1-800-88-1677 atau boleh terus sahaja WhatsApp kami menggunakan aplikasi WhatsApp 011-1233-6480. Atau boleh terus sahaja pagi-pagi dah buka Facebook tu kan, bolehlah di ruangan komen tinggalkan soalan anda di page kami rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai saya maklumkan kepada anda, insya-Allah dipermudahkan. Baiklah Al-Fadhil Ustaz. Ya. Bila sebut tentang fiqh perubatan, ramai lagi yang mungkin masih samar-samar, tak faham apa benda perubatan tu, fahamlah. Jadi insya-Allah sebagai mukadimahnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da'i Hadari dan semua penonton Tanyalah Ustaz. Ia merupakan topik yang penting fiqh perubatan ini. Kerana Al-Imam Syafi'i menyebutkan al-ilmu ilmani. Ilmu yang asal dalam kehidupan tamadun, nama pun Da'i Hadari tamadun, alhamdulillah, insya-Allah, ada dua asas penting. Ilmul fiqh lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Ilmu fiqh untuk menjaga agama kita dan ilmu perubatan untuk menjaga anggota badan kita. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan tak ada ilmu yang lebih afdal selepas ilmu syariah seperti ilmu perubatan. Kerana ilmu perubatan ini adalah satu perkara yang mana menenangkan kehidupan kita. Sebab itu ilmu perubatan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Ihya, dia menyebutkan bahawa qiwamul ummah, mekanisme kekuatan umat itu terletak kepada ilmu perubatan, ilmu engineering dan seumpama dengan dia. Maknanya apabila sebuah negara itu tidak ada pakar perubatan, dia menandakan kepada bahaya yang sebuah negara. Sebab itu bila berlakunya COVID-19 ini, kita melihat siapa yang menonjol. Bukan penonjolan itu diminta oleh pakar perubatan, tetapi tabiat menuntut sebegitu. Orang akan melihat, di sinilah juaranya, inilah hakikatnya. Kerana mereka ini yang disebut sebagai malaikatur rahmah. Kalau di langit kita ada malaikat rahmat, Jibril dan seumpama dengan dia. Di bumi ini ada dinamakan sebagai malaikatur rahmah, malaikat rahmat, yang sentiasa menyebarkan kasih sayang kepada semua manusia. Mereka ini dinamakan golongan perubatan. Sama ada doktor, sama ada nurse dan pembantu-pembantunya. Mereka ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membicarakan tentang pentingnya ilmu perubatan, sudah pasti terikat dengan fiqhnya. Kerana ilmu perubatan berhajat kepada guideline. Sebab dia ada halal dan ada yang haram. Perubatan yang menggunakan ubat-ubatan yang haram
itu mempunyai hukum tertentu. Yang mana perubatan yang membahayakan ataupun perubatan yang moden, ciptaan-ciptaan yang baru seperti genetic engineering, klon dan seumpama dengan dia, itu merupakan ledakan ilmu yang besar dalam dunia perubatan selepas berlakunya revolusi industri pada 1785. Dan ilmu perubatan kita ini tak sama dengan ilmu perubatan yang lain. Zaman dulu ni banyak kepada yang dipanggil sebagai tahmin. Tahmin banyak kepada tilikan ataupun testimoni ataupun kita katakan sebagai jampi ataupun ubat-ubat aksyap, ramuan-ramuan. Itu zaman dahulu yang persentasenya tidak tinggi, mungkin 50%, 60%. Tradisional. Ya, tradisional. Sebab itu kita dapati para ulama menyatakan tak wajib merawat. Yang kita tengok Imam Nawawi menyatakan meninggal rawatan lebih baik. Sebab ubat di zaman dahulu tak sama dengan rawatan zaman sekarang. Namun rawatan sekarang ni 96%. Kalau kita makan Panadol, insya-Allah demam kita akan sembuh dengan cepat. Tapi orang masih lagi anti, ni Panadol ni bahayalah, ada dadah dan seumpamanya kerana kejahilan terhadap ilmu perubatan itu sendiri. Sebab itu ilmu perubatan ini adalah ilmu syar'i. Sebab itu para ulama menyatakan di antara ilmu Islam adalah ilmu perubatan. Sebab itu saya tulis buku Fiqh Medik ataupun Fiqh Perubatan ini untuk menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Kerana perubatan ini dia menumpukan aspek kemanusiaan sama ada dalam bentuk pencegahan ataupun rawatan. Pencegahan seperti vaksin dan seumpama dengan dia. Rawatan sekarang ni lah. Kita sakit, kita pergi rawat dan ia merupakan pahala yang sangat besar. Dan saya menarik dalam hadis sahih riwayat Muslim dan juga Ibnu Hibban dan kitab-kitab yang lain menyebutkan pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada seorang hamba. Dia kata, "Maritu falam ta'udni." Aku sakit kamu tak ziarah aku. Maka kata hamba itu, "Kaifa uttuka wa anta rabb?" Bagaimana aku boleh ziarah kamu? "Kaifa marita wa anta rabb?" Bagaimana kamu boleh sakit? Kamu adalah Tuhan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Marida 'abdi falam ta'udhu." Hamba aku sakit kamu tak ziarah dia. "La uttahu la wajadtani 'indah." Kalau kamu ziarah dia, kamu akan dapati rahmat aku bersama dengan dia. Cuba bayangkan doktor hari-hari ziarah pesakit. Mungkin satu doktor 2,000 pasien. Betul. Satu nurse 2,000 pasien. Yang mana sekarang ni hari-hari pasien tak tahu banyak mana dia orang buat. Dia bekerja siang malam. Ya. Sebab itu walaupun masalah stres berlaku di kalangan doktor, tapi saya ingatkan para doktor sebab saya terlibat dalam dunia perubatan dah hampir 10 tahun. Di hospital, ada tempat sebagai penasihat dan sebagainya. Saya dapati stres itu boleh hilang apabila mereka mendapati Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan mereka. Allah Akbar. Dipositifkan minda itu. Dia mesti dipositifkan minda tersebut sebab bila mereka stres, ketahuilah Allah Ta'ala sedang menanti doa mereka. Allah Akbar. Sebab itu hidup mereka tenang kerana mereka sentiasa menyumbang dan pahala mereka sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan diberikan pahala yang mungkin dicemburi oleh para malaikat dan juga oleh kita. Ya, sebab itu ilmu perubatan, fiqh perubatan sangat penting kerana kita akan membicarakan apa tindak tanduk doktor tersebut dari sudut penjagaan aurat, dari sudut rawatan, dari sudut permission, minta izin. Sebab doktor ni ada banyak undang-undang kecuaian dan seumpama dengan dia. Dan dalam buku saya yang saya tulis, Fiqh Perubatan, hampir saya timbulkan 74 masalah fiqh. Sedangkan fiqh perubatan ini beratus-ratus, mungkin beribu-ribu. Di antaranya saya bincangkan masalah adab masuk bilik emergency pun saya bincangkan. Sebab ada adab dia. Ya, sebab di sana banyak penziarah-penziarah tak mematuhi adab. Orang suruh masuk 2, dia masuk 10. Orang suruh cuci tangan, dia tak cuci tangan, dia kira dia saja. Sebab dia faham dalam konteks yang begitu sempit. Apatah lagi sekarang ni COVID-19 berhajat kepada fiqh yang baru. Terhadap dunia perubatan, cara sembahyangnya, cara pengurusan jenazahnya. Begitu banyak dan saya ada tulis sikit, demi sedikit. InsyaAllah mungkin satu hari nanti ada buku yang menarik tentang fiqh perubatan ala moden. Diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah saya untuk menunjukkan bahawa semua orang sebagai patient, sebagai doktor, sebagai jururawat dan juga sebagai pentadbir mesti mengetahui fiqh perubatan supaya perubatan ini berjalan di atas landasan syariat. Itu dia, atas landasan syariat. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi. Jika dikaitkan dengan situasi semasa berkaitan dengan COVID-19, petugas-petugas yang berada di barisan hadapan juga subhanallah banyak terikat dengan itu dan ini. Terutamanya betul. Pernah saya lihat bagaimana mereka yang bertugas dengan suit PPE-nya bagaimana untuk melakukan amal ibadatnya, kan. Jadi insya-Allah kepada anda semua para penonton mungkin ada soalan anda terus sahaja tanyakan, insya-Allah kita akan bawakan diskusi ini bersama dengan Ustaz insya-Allah. Cumanya Ustaz ada soalan daripada penonton kita di WhatsApp ni. Kak Sal katanya, "Assalamualaikum Ustaz dan Da'i." Waalaikumsalam. Bagaimana teknologi perubatan moden masa kini yang disebutkan tadi 96% tadi itu, adakah ianya bersesuaian dengan maqasid syariah
bagaimanakah ia sesuai. Ya. Yang kemudian yang keduanya, adakah yang dimaksudkan fiqh perubatan Islam bermaksud perubatan berasaskan wahyu dan tauhid kepada Allah, manakala perubatan moden berasaskan sains semata-mata? Ya. Adakah dia ada perbezaan? Soalan memang di mana-mana saya pergi akan ditanya dibahagikan soalan. Tu ya. Silakan. Okey, sebenarnya inilah dikatakan maqasid syariah ini, dia adalah payung yang memayungi setiap gerakan manusia. Dan ilmu perubatan adalah sebahagian daripada ilmu yang berubah, yang bergerak, yang tidak berdiri di atas kejumudan. Dia sentiasa mencipta yang benda yang baru. Sebab dalam benda dunia ni, ada dua. Satu agama yang kita berhajat kepada wahyu. Satu dunia tidak berhajat kepada wahyu. Yang dia makan ulum akliyah, ilmu-ilmu kepada akli ataupun ilmu hadari. Tetapi wahyu hanya memandu mereka. So maqasid syariah memandu supaya ilmu perubatan ini sentiasa menjaga nyawa. Tidak boleh kita buat, contohnya kita ada mercy killing ataupun kita namakan euthanasia, iaitu pembunuhan rahmah. Bila kita tengok pasien tu dah tak mampu untuk hidup ataupun pasien tu sendiri dah putus asa untuk hidup, dia minta doktor suntik untuk bunuh dia. Perubatan seperti itu kita tidak iktiraf. Tidak boleh. Kerana ia dia mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Seseorang itu tidak boleh mati melainkan dengan izin Allah. Jadi apabila seseorang itu dia minta kepada doktor, dari barat hampir berbelas ribu kes. Ya, sebab mereka civil mereka secara law-nya tidak salah untuk membunuh diri. Nah, tapi perubatan tidak, Islam tidak menerima. Maqasid syariah meletakkan penjagaan nyawa nombor satu. Betul. Hifzuddin, hifzun nafsi sebenarnya mengikut kajian yang saya buat ialah lebih utama daripada menjaga agama. Sebab agama yang dimaksudkan dalam maqasid syariah itu bukan Islam. Maksud dia agama, penjagaan agama yang dimaksudkan di dalam maqasid syariah yang dibahaskan oleh ulama ialah penjagaan syiar-syiar ibadat. Seperti sembahyang, puasa dan seumpama dengan dia. Sebab itu kita melihat semua kitab mazhab, sama ada mazhab Syafi'i yang kita baca, mazhab Hanafi yang kita baca, mazhab Hambali yang kita baca, bila bertembung di antara nyawa dengan sembahyang, dahulukan nyawa dulu. Saya bagi contoh dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Fathur Rahman, syarah kepada Tuhfatul Atfal, dia menyebutkan apabila seseorang itu tengah sembahyang, dia tengok orang tu lemas, dia boleh berhenti sembahyang dan selamatkan orang yang lemas walaupun waktu sembahyang dah habis. Sampai dia selamatkan orang tersebut, sembahyang dah terluput. Sebab sembahyang boleh qada, nyawa tak boleh qada. Betul. Di sini kita istimbatkan doktor-doktor yang mana mereka membuat satu surgery, misalnya mungkin neuro 12 jam, dia tengah buat pembedahan masuk waktu sembahyang. Sekiranya dia meninggalkan pasien akan meninggal. Dia boleh teruskan surgery tersebut dan dia qada sembahyang pada waktu yang akan datang. Kerana nyawa tak boleh diqada. Dia pergi tidak kembali. Tapi sembahyang boleh qada. Tapi satu-satunya sahaja yang boleh tinggal sembahyang kerana selamatkan nyawa orang. Baik. Yang lain tidak boleh. Sibuk berniaga ke, sibuk apa ke, sembahyang nombor satu. Tidak boleh alasan. Ini yang diharuskan oleh syariah. Di situ sebagian ulama seperti Syekh Al-Qardari dalam Fiqhul Mizan meletakkan kalau nyawa individu bertemu dengan syiar ibadat seperti begini, utamakan nyawa dahulu. Melainkan kalau sebuah negara berperang, itu memang agama lebih utama daripada nyawa. Itu kita tengok yang pentingnya maqasid syariah dalam dunia perubatan. Dan yang kedua sebenarnya memisahkan di antara fiqh perubatan Islam dan perubatan moden itu adalah satu tafriqah, satu pemisahan yang salah. Ya, tidak betul bila kita katakan ini perubatan Islam jampi, ini perubatan moden datang daripada sains. Sebenarnya yang hakikatnya di dalam buku Syekh Qaradawi As-Sunnah Masdar li Ma'rifah wal Hadarah menyatakan inilah ilmu Islam. Rasulullah sendiri menggesa para sahabat membuat ilmu praktikal, ilmu eksperimen. Sebab itu perubatan moden dinamakan sebagai perubatan Islam. Kita sendiri yang menjenamakan sedemikian, akhirnya orang tak pergi hospital. Orang kata orang pergi jumpa ustaz-ustaz dulu. Sebenarnya perubatan Islam ini dia bukan perubatan yang bersifat tajribah ataupun eksperimen. Dia hanyalah jampi dan doa. Dan bila doa bergantung kepada kesalehan seseorang tersebut. Kalau dia soleh, doa dia makbul, Allah Taala makbulkan. Sebab dia tidak ada satu guideline. Misalnya dia baca surah ni. Macam mana kita nak tahu surah ni boleh tally dengan penyakit tu? Itu persoalan dia. Sebab itu tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Klinik-klinik syifa tidak berlaku. Tapi tidak salah. Cuma tidak cukup. Sebab itu saya dalam satu forum kita lakukan perubatan Islam yang didakwa perubatan Islam ataupun perubatan apa-apa tradisional. Dia bukan alternatif. Dia komplement saja. Macam mana pun kita pergi jumpa ustaz, kita jumpa mana-mana rawatan, kena juga ke hospital. Hospital itu asas. Itu asas dan utamanya. Itu adalah perubatan Islam. Sebab itu Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan perubatan, kajian-kajian ini adalah kekuatan ummah.
dan dinamakan sebagai fardu kifayah. Sebab itu saya katakan pemisahan tersebut adalah satu kesalahan daripada kita. Tidak wujud yang di sana dikatakan perubatan Islam, ini perubatan moden. Semua adalah perubatan Tidak Islam. wujud pembahagian itu. Pembahagian Islam. Perubatan moden adalah perubatan Islam. Baik. Dan dalam Islam, dia melihat perubatan tidak berdiri di atas wahyu. Kerana wahyu menggesa kita menjadikan perubatan berdiri di atas eksperimen. Sebab itu nak buat vaksin ni makan masa 3 tahun. Betul. Sebab dia kena buat eksperimen, kena buat kajian uji dan seumpama dengan dia. Itu hakikat ilmu. Sebab itu Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Shaltut rahimahullah menyatakan asas perubatan kepada eksperimen, bukan kepada wahyu. Macam kita nak buat rumah lah, bukan asas dia wahyu. Maknanya adakah kita bila kita buat rumah kita akan tengok Quran, tiang nak buat macam mana? Tak ada. Sebab Al-Quran dah arahkan kita tanya pakar-pakar. Fas'alu ahla dzikri. Memang dasar umumnya adalah wahyu, tetapi kepada praktikal bukan diambil daripada Al-Quran tetapi diambil daripada eksperimen dan ilmu. Inilah apa dia katakan sebagai perubatan yang diinginkan oleh syariah. Itu dia. Tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz ni. Sebenarnya teringat saya kepada sejarah bagaimana ilmuwan Islam seperti mana Ibnu Sina. Betul. Yang mempelopori bagaimana... Kalau tak, mereka tak tulis buku tu. Betul. Ibnu Sina ada buku konun, berapa jilid dia tulis buku tentang medik. Jadi sia-sia kalau kita kata ini perubatan bukan Islam. Ya, betul. Subhanallah. Jadi setuju tak Ustaz kalau saya sebutkan bahawasanya segala perubatan ini adalah sebenarnya perubatan Islam? Saya namakan perubatan Islam dan semua perubatan yang mendatangkan kebaikan kepada manusia walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu dia. Menarik Ustaz. Satu penjelasan yang sangat hebat Ustaz. Okey, cumanya Ustaz ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Soalan daripada Nurul Huda Tajuddin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah fiqh perubatan ini telah wujud di zaman Rasulullah SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya ilmu perubatan yang diamalkan oleh Rasulullah bukan daripada wahyu. Asasnya. Sebab ilmu tersebut telah dipraktikkan oleh orang jahiliyah. Kalau kita baca kitab Al-Muwafaqat oleh Al-Imam Syatibi, di sana menceritakan tentang ulum-ulum yang Nabi iktiraf. Baik. Maksud benda tu dah ada dah. Cuma Nabi tengok berdasarkan ilmu wahyu tak salah. So Nabi praktikkan macam makan madu, habatus sauda, dia panggil apa penggunaan alat panas. Maksudnya ketika itu Ustaz dah ada turun-temurun kaedah untuk hatta sebagian syariat Islam seperti qasamah, sumpah terhadap menyelamatkan diri daripada dituduh membunuh. Kahwin kita pun semua daripada jahiliah. Tapi diiktiraf oleh Islam. Sebab Islam datang bukan nak buang. Islam datang nak memperbetulkan. Yang salah diperbetulkan. Itu sebenarnya apa kefahaman sebenarnya. Sebab itu kita tak ada pertembungan dengan ilmu barat yang cipta ke Cina ke Jepun ke, sebab kita boleh alter balik. Kita boleh edit ilmu tersebut. Sebab Rasulullah datang mengedit. Sebab benda tu habatus sauda diamalkan oleh orang Arab dah. Memang bukan Nabi suruh Nabi datang untuk suruh makan habatus sauda, Nabi datang bagi hidayat. Baik. Dan benda tu diamalkan. Dan apa dia macam jelum, orang panggil jelum. Jelum tu maksud dia letak air pada orang yang tengah demam tu, itu pun adalah amalan yang sudah ada. Jadi tetapi benda itu bersyarat kalau tidak memberikan kemudaratan. Sebab tu perubatan ini macam mana pun mesti diikat dengan tidak ada kemudaratan. Dan di zaman sekarang ni yang pakar tentang tidak ada kemudaratan adalah doktor kita. Sebab mereka ini telah mendapat satu pengetahuan ilmu berdasarkan research. Dan mereka bukan lagi dipanggil takhmin, tekaan. Dulu teka ni macam aku rasa yang ni kena jin lah. Semua rasa begitu. Tapi rasa itu tidak boleh dikemukakan dalam bentuk mahkamah, tidak boleh dikemukakan dalam bentuk dakwaan. Bukan sebab fakta, dia bukan fakta. Dia banyak mungkin kadang-kadang otak je. So ini di antara benda yang kita kena faham. Di zaman Rasulullah telah wujud zaman perubatan dan Nabi mengiktiraf yang baik, dan perubatan seperti sihir Nabi haramkan. Itu dia. Sebenarnya Ustaz, kalau dilihat apa yang Ustaz maklumkan tadi, ceritakan tadi, bagaimana indahnya Islam itu. Betul. Mencantikkan segala yang sebenarnya telah wujud dan insya-Allah menyesuaikan untuk kita. Islam bukan datang untuk membuang kehidupan. Bukan. Dia datang menyusun saja. Subhanallah. Itu dia fiqh perubatan yang sangat hebat dalam Islam, insya-Allah. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan tanyakan. Termasuklah kejap lagi kita nak tanya juga untuk daruriyat. Itu satu situasi lah, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu pencerahannya, nantikan selepas ini. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan normal baru. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Nantikan sambungan selepas ini. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak,
gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, masih lagi menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bawakan satu diskusi yang menarik berkaitan dengan fiqh perubatan. Bukan saya seorang, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fadhil. Alhamdulillah Ustaz, tadi Ustaz telah memperincikan bagaimana kita baru fahamlah apa itu fiqh perubatan, kemudian bagaimana apakah antara ciri-cirinya, dan sebenarnya baru kita tahu perubatan itu tidak ada pengasingan antara perubatan Islam dan perubatan moden. Sebenarnya ia mencakupi Islam itu sendiri. Betul. Cumanya Ustaz, mungkin sebagai penjelasan kepada para penonton ini tentang mungkin berlaku situasi mungkin daruriyat, kemudian kita tahu juga tentang hajiyat dan juga tahsiniyat. Silakan Ustaz. Ya, pembahagian ini sebenarnya akademik, detail. Sebab bila kita sebut daruriyat, hajiyat, tahsinat ni dia ada dua pembahagian, aspek ulama usul dan ulama fiqh. Ya. Dalam pembuat dasar, kita akan membicarakan daripada aspek ulama usul yang akan membicarakan tentang daruriyat, itu benda yang sangat diperlukan. Kalau tidak ada sistem undang-undang, sistem manusia akan berlakunya kucak-kacir dan mudah diperkotak-katikkan. Itu dia punya sistem. Kemudian hajiyat, benda yang perlu diadakan untuk mengeringankan beban. Ya, seperti perniagaan dan seumpama dengan dia. Dan tahsinat adalah satu pelengkap kepada daruriyat dan juga hajiyat. Kalau tak ada dia nampak tak smart. Dan lebih more kepada image dan menjaga maruah insan itu sendiri. Sebab itu diharamkan makan najis dan seumpama dengan dia. Diwajibkan menutup aurat. Tetapi dalam aspek perubatan ini dia more kepada daruriyat fiqh. Itu sebab di sana ada darurah yang bererti kalau tak ambil dia akan mati, ataupun merosakkan salah satu anggota badan dia, akan merosakkan buah pinggangnya ataupun dia punya jantungnya. Jadi kena ambil contohnya bahannya ada khinzir, misal contohnya bahan-bahan yang haram. Jadi bila kita fokuskan kepada perubatan, kebanyakannya difokuskan kepada yang saya bahaskan yang kedua, darurah yang bersifat menjaga nyawa ataupun menjaga keselamatan anggota badan. Dan juga hajat di sana mungkin melibatkan kos yang tinggi ataupun rawatan yang cepat sembuh atau lambat sembuh. Misalnya kalau kita guna injap jantung khinzir, kanak-kanak itu boleh hidup dalam tempoh 10 tahun penggunaannya. Kalau guna lembu dalam tempoh 2 tahun. So itu hajat, maksud dia yang ni kalau kita guna ini beban sikit kos dan seumpama dengan dia. So adakah kita dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan? So itu di antara kepentingan mengetahui, dan benda ini ahli perubatan dapat faham dengan mudah saja. Kalau melibatkan nyawa dan kerosakan anggota badan, itu nama dia darurah. Okey. Kalau usul fiqh disebut daruriyat, maksud benda yang diperlukan oleh sistem. Okey, kalau darurah ni individu ataupun agensi dan seumpama dengan dia. Kalau hajah, benda itu untuk mempercepatkan sembuhan ataupun meringankan beban sisi kos dan seumpama dengan dia. Dan kalau tahsinat itu adalah sisi fiqhnya adalah untuk mengelokkan lagi suplemen dan seumpama dengan dia. Sebab itu setiap pembahagian ini ada ahkam yang khusus, tidak boleh dicampur adukkan. Jadi ini pembahagian yang sangat penting yang dia perlu difahami oleh masyarakat supaya tidak mencampur adukkan semua level ini dalam satu level yang sama. Baik. Ya. Secara ringkas. Kenapa saya tanya itu Ustaz? Supaya membuka peluang kepada para penonton nampakkan apa yang mungkin kita boleh diskusikan. Ya, secara ringkasnya boleh, tapi kalau nak detail kena belajar. Dalam panjang pula Tanyalah Ustaz kita ya. Subhanallah. Sebab apa Ustaz? Mungkin kejap lagi akan ada soalan-soalan berkaitan dengan vaksin juga kita akan tanyakan Ustaz ya. Subhanallah. Cumanya Ustaz, kita ada satu bingkisan yang disediakan. Mungkin ada satu persoalan yang nak ditanya. Okey, silakan. Ya, silakan. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Ustaz dan seluruh penonton Tanyalah Ustaz. Nama saya Lainah binti Azman. So hari ini saya ada soalan untuk ditanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan fiqh perubatan yang dibincangkan oleh Ustaz. Okey, sedia maklum memang ramai sangat wanita di luar sana yang mengambil pil hormon. Tetapi, adakah kita dibenarkan untuk mengambil pil hormon untuk mengimbangi hormon dalam badan kita? Itu sahaja soalan daripada saya Ustaz. Harap Ustaz dapat berikan penjelasan yang terbaik untuk kami, insya-Allah. Terima kasih Ustaz.
Itu dia satu soalan yang cantik juga Ustaz. Ada mungkin sebagai contoh nak memahami lebih memahami situasi yang berlaku berdasarkan soalan tadi. Mungkin ada perempuan yang kekurangan hormon estrogen. Jadi nampak macam maskulin sikit. Jadi mungkin dia perlu ambil lebih hormon estrogen. Kalau lelaki pula testosteron Ustaz ya. Kalau nampak macam kurang kelelakiannya, ambil hormon testosteron untuk lebih nampak maskulin. Jadi adakah dibolehkan? Ya, secara kaedahnya apabila seorang perempuan yang asli disebabkan dia faktor dia banyakkan pendidikan dalam rumah, dia terpengaruh dengan abang-abang ataupun mungkin ada faktor-faktor yang lain, pendidikan ayah itu sendiri mengeraskan dia sebagai seorang wanita. Mungkin ayah dia minat jadi tentera dan seumpama dengan dia. Jadi mungkin berlaku perubahan. Di situ menjadi kewajipan kepada ibu bapa melembutkan dia. So kalau mendapat nasihat daripada doktor untuk mengambil hormon tersebut boleh meluruskan dia semula kepada sifat asalnya, itu adalah diharuskan bahkan digalakkan. Dengan syarat ubat itu tidak mempunyai bahan-bahan yang bahaya, tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak ada bahan-bahan yang najis. Itu satu benda yang penting sebab dalam Islam kita tidak boleh melakikan perempuan dan memperempuankan lelaki. Sebab itu dalam umur 5 tahun kita kena test seorang anak itu cenderung dia ke arah mana. Contohnya kalau seorang perempuan dia cenderung kepada lelaki. Macam mana dia cenderung kepada lelaki? Bila datang orang yang handsome di rumah dia buat tak tahu je. Dia biasa saja. Selalu orang perempuan dia akan malu. So bila dia malu kepada seorang lelaki itu nampak keperempuanan dia. Begitu yang lelaki bila jumpa orang perempuan cantik dia akan rasa seronok. Tiba-tiba dia tak seronok. Itu menampakkan ada masalah dan ibu bapa wajib dia melihat membentuk dan merawat sebab tidak boleh kita menjadikan perempuan itu lelaki dan lelaki itu perempuan kerana Allah Taala hanya menjadikan inna khalaqnakum min dzakar aw untha. Ini sistem alam, ini dipanggil undang-undang alam yang perlu dipatuhi. Bila kita jadikan ada orang ketiga di sana dia akan merosakkan sistem alam tersebut. Tidak boleh menerima konsep dia 3 atau 4 golongan di sana. Hanya lelaki dan perempuan saja. Kalau yang ada masalah, dia menjadi satu jantina yang lain perlu dirawat, wajib dirawat dan dibantu oleh masyarakat sehingga mereka menjadi insan yang lurus. Tidak ada istilah di sana ini ketentuan Tuhan, kami nak buat macam mana. Semua itu penyakit macam penyakit yang lain yang perlu dirawat. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Adakah sebenarnya yang diutamakan dalam situasi itu ialah perubatan psikologi sebenarnya, iaitu bagaimana bimbingan dari sudut ibu dan ayah. Ya, dan rawatan masyarakat. psikologi sebahagian daripada rawatan syar'i yang banyak barat explore dan perlu kita mempelajarinya dan kita perlu sempurnakannya supaya kita dapat mengenal insan daripada awal lagi. Orang kata apa, you can read people like you read book. So ini benda yang sangat penting, memahami insan, tabiat supaya kita dapat menjadikan dia dapat melaksanakan risalah yang Allah Taala bagi kepada dia. Kalau dia lelaki, dia jadi perempuan, dia tak dapat melaksanakan risalah dia. Betul. Sebab lelaki dia ada risalah yang besar untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang lelaki dan perempuan ada tanggungjawab yang sangat besar. Jadi bila dia tukar dia punya sistem dia akan menyebabkan sistem alam ini menjadi bahaya. Sebab itu mereka-mereka yang ada masalah kefahaman sedemikian, kebanyakannya mereka mempunyai penyakit dalaman. Yang perlu kita hadapi, yang perlu kita settle, yang perlu kita orang kata overcome lah, selesaikan masalah ini dengan baik, dengan rawatan saintifiknya, rawatan agamanya. Sebab rawatan ini perlu dalam bentuk holistik. Maksud dia ada ustaz yang bagi nasihat, ada doktor yang bagi ubat untuk mengaktifkan semula sehingga kita dapat melaksanakan maksud imarah. Sebab saya namakan memperbetulkan keadaan manusia, laki menjadi lelaki, perempuan menjadi perempuan, termasuk dalam maqasid Al-Quran yang dinamakan sebagai maqasid imarah. Ya. Baik, itu dia. Sebenarnya ilmu psikologi ini perlu kita sangat penting. Ilmu psikologi sebahagian daripada ulum syar'iyah yang wajib dipelajari oleh pelbagai peringkat, pendakwahnya, cikgunya, doktornya. Sebab bila kita faham insan itu, kita mampu berbicara dengan hatinya. Maksud insan ni kita tidak perlu marah dia, kita tidak perlu menengkingnya, kita perlukan bahasa yang boleh dia faham. Itu dia. Subhanallah, cantik Ustaz. Cubanya bila berbalik kepada kaedah fiqh ni Ustaz, ada soalan yang cantik daripada sahabat kita Falik dari Selangor. Ini situasi yang banyak berlaku. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pesakit yang menggunakan beg kolostomi? Ini yang kita sebut selalunya kantung lah di hospital. Katanya untuk menunaikan solat. Adakah dianggap sebagai menanggung najis, Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i, dia disembahyang dalam bentuk hormat waktu.
Makna dia sebab dia boleh bawa najis, dia wajib sembahyang sebab ada khitabul wada'i, tidak masuk waktu dia kena sembahyang. Namun syarat tak mencukupi iaitu mesti bersih daripada najis. Maka dalam mazhab Syafi'i dia tetap sembahyang, cuma dia kena qada selepas dia sembuh. Namun kalau dia tak sembuh macam mana? Sebab itu kita di dalam sebagai ahli fiqh kita sentiasa bersifat rahama'u bainahum. Di antara syarat ahli fatwa dan ahlul fuqaha, dia mesti menjadi penyayang. Mesti ada mesti, tak boleh keras. Kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, la budda an yakuna rahiman bin nas. Seorang mufti atau faqih mesti menjadi penyayang kepada manusia. So kita ada di sana ada mazhab-mazhab seperti Imam Malik yang tidak mensyaratkan taharah dalam sembahyang atau dalam keadaan sedemikian. Maka dengan menggunakan kaedah mazhab Syafi'i, man betuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza. Siapa yang diuji dengan mazhabnya yang susah untuk kita praktik, dia boleh ikut mazhab yang lain untuk mensahkan pada sembahyang dia tersebut. Maka tidak ada masalah berdasarkan kaedah fatwa dalam mazhab Syafi'i. Orang sedemikian mengikut mazhab Maliki, sebagian mazhab Maliki qaul yang masyhur menyatakan sah. Maka ramai ulama fatwakan sedemikian. Dalam keadaan darah dia sembahyang sambil dia bawa kantung dan tidak perlu qada semula. Tapi kalau dia nak qada itu lebih aula. Sebab al-khuruj min al-khilaf mustahab. Cuma dalam keadaan ramai orang yang tinggal sembahyang, saya pergi hospital kadang-kadang satu hospital sampai 70% tak sembahyang. So dalam keadaan sedemikian, kalau kita menggalakkan mereka kepada sembahyang, lebih baik daripada kita melarikan diri daripada sembahyang. So baik mereka sembahyang walaupun keadaan najis, insya-Allah fattaqullaha mastata'tum. Takutlah Allah sekadar mana yang kamu mampu. Walaupun dalam keadaan sakit. Ya, ini kita tidak namakan sebagai fatwa, ini namakan sebagai halun fiqhi, penyelesaian secara fiqh yang mereka boleh memilih secara taklid yang sahih. Ya. Baik Ustaz, bila Ustaz sebut tadi tentang bagaimana orang yang sakit itu ada tata caranya, ada cara kaedah untuk dilakukan ibadat itu, terutamanya solat itu. Betul. Mungkin kita boleh sentuh sedikit apakah itu rukhsah dan mungkin pembahagian dalam rukhsah itu sendiri, silakan. Ya, rukhsah ini adalah satu hadiah daripada Allah Azza wa Jalla kerana dia bercanggah dengan undang-undang am. Undang-undang ni ada dua. Kita dalam civil ada undang-undang am, ada undang-undang khusus. Dia panggil undang-undang pengecualian. So rukhsah adalah disebabkan ada asbab, ada faktor-faktor yang mana menyebabkan hukum asal tak dapat dipraktikkan. Seperti sakit, seperti musafir, seperti haid, seperti nifas, seperti hilang akal dan seumpama dengan dia mengangkat hukum asal berpindah kepada hukum yang lebih ringan dalam tempoh yang tertentu kepada orang yang tertentu. So rukhsah ni adalah lesen kepada kita untuk melakukan satu perkara yang tak boleh dilakukan oleh orang lain. So rukhsah ada 4 bahagian. Rukhsah yang wajib dilaksanakan seperti terpaksa makan bangkai apabila kita nak mati. Rukhsah yang sunat bila kita bermusafir lebih daripada 3 marhalah, kita boleh buat jamak dan qasar. Kemudian rukhsah yang harus seperti rukhsah dalam perniagaan kita bai'us salam dan seumpama dengan dia, dan rukhsah yang makruh kalau kita melakukan perkara yang khilaf di antara ulama seperti melakukan qasar atau jamak bawah daripada 3 marhalah, 82 km dan seumpama dia. Jadi makruh tapi boleh buat. Jadi dalam perubatan ni kebanyakan rukhsah dia wajibah. Makna dia terpaksa ambil. Kalau tak ambil dia akan mati. Banyak kes di hospital, kadang-kadang pasien dia tak faham, dia semua tak apalah takdir Allah. Bila kakinya terpaksa dia begitu. Itu kefahaman yang saya huraikan dalam buku saya, kesalahan mizan. Mizan takdir dengan mizan al-akhdhu bil asbab. Jadi mereka serah semua pada Allah, seolah Allah Ta'ala tak bagi kita langsung hak untuk berfikir. Jadi doktor menghadapi masalah sebab mereka tak izinkan potong kaki dan seumpama dengan dia. Sebab kalau potong kaki dapat selamatkan nyawa dia. Sebab undang-undang sebagai seorang doktor kena izin daripada permission itu adalah ada satu kewajipan. Memang begitu. Dia tidak boleh potong tanpa izin. Jadi menjadi masalah. Jadi sahabat-sahabat kita pegawai agama di sana menghadapi masalah untuk kaunseling pesakit-pesakit ini. Kenapa mereka tidak faham hakikat syariah sedemikian? Di dalam syariah kita ada kaedah irtiqa akhafid dararain. Kita melakukan yang rendah, lebih rendah dia punya kemudaratan dia. So ini dia panggil rukhsah yang menjadikan kelangsungan lestari syariah itu. Sebab syariah tidak berubah, yang berubah keadaan manusia. So bila keadaan manusia berubah daripada keadaan yang sihat, sakit, kita ada undang-undang yang khas kepada mereka. Sebab itu ulama banyak menulis. Di antaranya ulama Hanafi menulis khas satu buku Ahkamul Marda, memfokuskan semua undang-undang pesakit saja. Jadi yang menjadikan kita syariah Islam adalah orang yang pertama menjadi kasih sayang kepada mereka yang sakit.
Kita tidak menjadikan pesakit itu sebagai satu, orang kata apa, satu bahan yang merugikan masyarakat. Macam Maknanya menyusahkan, menambahkan beban. beban kepada masyarakat. Bahkan mereka adalah tempat barakat dan seumpama dengannya. Itu dia. Sudut pandang Islam itu lain, Ustaz. Ya, dan kita sebab kita menjadikan semua keadaan itu baik. Ya. Sama ada bala ataupun nikmat adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nikmat bersyukur, dan kalau kita bala kita bersabar. Sebab itu Nabi kata ajaban li amri mukmin. Heran sungguh orang mukmin, semua keadaan dia baik-baik belaka. Ya. So kita sentiasa dipanggil apa? Orang kata apa, kalau orang putih kata squeeze. Kita kena squeeze lemon tu dengan gula. Baru kita hidup tu seronok. Allahu akbar. Lemon ni masam. Ya. Tak letak gula tak boleh. So syariah ni macam itulah. Dia akan mencantikkan keadaan. Keadaan yang teruk kita elokkan supaya dia rasa dekat dengan Tuhan. Walaupun dia sakit teruk, walaupun dia kehilangan kaki, masih lagi boleh beribadat dalam keadaan duduk dan seumpama dengan dia. Kalaulah seorang pesakit yang sakit kronik seperti itu, ataupun seorang doktor yang merawat beratus-ratus pesakit dalam sehari memikirkan perkara ini, subhanallah. Walillahi hukmun qabla huduth. Ya. Ini kaedah dia. Sebelum berlaku kes, hukum Allah sudah ada. Sudah ada, Ustaz ya. Sebab itu kata Imam Syamil dalam risalah, ma min fi'lin illa walahu hukmullahi fi. Tak ada benda yang berlaku dalam kejadian kita, semuanya dah ada hukum Allah. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Orang yang tahu dengan belajar dia tahulah, siapa yang jahil jahil. Jadi setiap benda ini Allah Taala telah cukupkan syariat untuk menjawab semua persoalan tibyanan likulli syai. Dan semuanya positif, Ustaz. Semuanya positif. Kalau dalam bentuk yang nampak negatif adalah untuk menjaga kita daripada kerosakan. Baik, saya suka untuk berfikir dan membawa para penonton berfikir. Kadang-kadang ini soalan yang selalu masyarakat akan fikirkan. Macam mana untuk penghasilan satu-satu hukum tu apabila berkaitan dengan fiqh perubatan? Cantik juga soalan ini ditanya oleh Hani Ampang. Di Facebook katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana ataupun bagaimana ulama menetapkan dan memfatwakan sesuatu hukum dalam fiqh perubatan yang tidak mempunyai dalil Al-Quran dan sumber hadis di dalamnya? Macam mana, Ustaz? Ya, proses fatwa ini yang pertama kita kena faham dulu kes. Faham kes itu dulu. Itu wajib. Baik. Sebab itu tak semua orang yang boleh baca kitab dia boleh fatwa. Sebab dia kena faham apa itu medik, apa itu kes medik. Misalnya kita ada di sana pendermaan rahim. Dengan pendermaan ovari. So tentu dia kena faham ovari itu apa, rahim itu apa. Sebab dia nampak sama tapi dia adalah berbeza. Jadi dipanggil marahil fatwa ada 4. Proses fatwa itu ada 4. Yang pertama, memahami kes. Idrakul waqi'. Ataupun dia makan sebagai marhalah taswir dan tasawur. Maksudnya doktor akan cerita kepada kita. Atau kita study, bincang sama-sama doktor. Mesti ada doktor. Ini kaedah fatwa dalam perubatan. Dia cerita ni apa kes ni, apa kes ni. So dia taswir kepada kita. Kemudian kita tasawur, kita faham. Kemudian kita akan cek, dipanggil marhalah takhrij, marhalah takyif, takhrij dan seumpama dengan untuk kita nak pada tally dengan mana-mana ahkam yang ada dalam fiqh. Kalau tak mampu kita berijtihad. Bagi mereka yang mampu, bukan semua, yang ada cukup syarat ilmu ijtihad, fatwa pada ilmu fatwa. Bukan calang-calang lah. Ya, bukan perlu kepada ilmu yang luas. Kemudian mengetahui hukum syarak yang keempat. Kemudian yang ketiga, mengetahui hukum syarak, yang keempat barulah dia berfatwa apabila dia melihat kepada zaman, melihat kepada tempat, melihat kepada budaya dan melihat kepada insan itu sendiri. Insan ini miskin ke, sakit ke apa dan seumpama dengan dia, itu proses marhalah fatwa. Dia sebiji persis macam doktor. Doktor akan diagnosis dulu. Kemudian dia tengok history apa semua tu. Nanti dia akan tengok ubat mana yang sesuai. Sebab tu ubat berbeza daripada pasien dengan pasien. Betul. Itulah fatwa. Fatwa dia tidak akan sama. Kalau sama dia tidak namakan fatwa, itu nama bayan syar'i. Penerangan hukum syar'i semata-mata. Fatwa mesti berbeza. Sebab zaman berbeza, uruf berbeza, custom berbeza, budaya berbeza, manusia pun berbeza. Ada orang tua kebanyakan doktor tak galakkan surgery. So bahaya. Boleh memudaratkan. Nampak tak? Tapi orang muda lain. So kita tengok apa dia fatwa berhajat kepada yang paling penting mengenali kes tersebut. Kemudian akan dibincangkan dalam bentuk syariah, kaedah syariat dan sebagainya, barulah dihasilkan berdasarkan kaedah Al-Quran, kemudian kepada sunnah, kemudian kepada ijma', qiyas. Kemudian kita melihat kepada fatwa-fatwa ulama. Sama ada terdahulu ataupun zaman moden. Merujuk kepada fatwa majma' fiqhi, kepada fatwa kebangsaan Malaysia. Kemudian barulah kita dipanggil tahqiqul manat dipanggil. Iaitu kita menurunkan hukum ke atas kes yang berlaku. Itu dipanggil tahqiqul manat. So ketika itu baru dinamakan sebagai fatwa. Tapi kalau bincang macam saya sekarang ni tak namakan fatwa. Ini dipanggil mujarrad ataupun semata-mata perbincangan penjelasan fiqh. Macam kita mengajar kat universiti. Sebab itu fatwa tak diambil di TV. Secara umumnya.
fatwa tak diambil di TV, tak diambil di radio, tak diambil. Hanya kita menerangkan hukum-hukum biasa saja. Tapi kalau ada kes besar, di sini bukan tempat menjawab fatwa, di sini bukan tempat menjawab di radio bukan tempat menjawab fatwa, di ceramah bukan tempat menjawab fatwa, di universiti bukan tempat menjawab fatwa. Fatwa adalah tempat yang khusus iaitu mengenal kes dengan tepat, baru kita boleh mengeluarkan hukum dengan syar'i dengan tepat. Macam doktor kalau duduk di TV, dia tak bagi rawatan, dia hanya menjelaskan. Tapi last sekali kata apa? Sila rujuk ke doktor. Baik. So begitulah fatwa. Tak boleh diambil tempat-tempat yang sebutkan tadi. Baik, Ustaz, bila sebut tentang penerangan ini, kejap lagi kita nak tanya juga tentang soalan ini yang juga Ustaz ada pengalaman berhadapan dengan golongan yang anti vaksin. Jadi insya-Allah kita akan tanyakan soalan tentang vaksin ini. Kalau nak tahu pencerahannya, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Ya, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan ahli panel juga yang berbeza-beza. Namun, penjelasan tetap satu, iaitu memberi penjelasan kepada masyarakat dan membawa kefahaman yang tepat insya-Allah untuk kecemerlangan Islam pada masa hadapan. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, kita membicarakan tentang fiqh perubatan yang mana ia sangat dekat dengan kita juga kerana situasi semasa kita juga sedia maklum bahawasanya COVID-19 juga menuntut petugas-petugas perubatan dan kita sendiri juga kena arif dan ada ilmu berkaitan dengan fiqh perubatan ini. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Fawaz Fadil. Baiklah Ustaz, sangat cantik juga ikut turutan bagaimana daripada mukadimah sehinggalah kita tahu satu persatu tentang rukhsah juga tadi. Betul. Cumanya Ustaz, sebelum rehat tadi kita ada terpandang, saya juga ada terpandang bagaimana satu yang disediakan daripada pihak penerbitan, bagaimana ada yang sanksi juga Ustaz. Boleh ke kita nak terima darah daripada hospital ni, entah-entah darah tu daripada orang bukan Islam. Itu okey lagi Ustaz. Ya. Tentang vaksin. Ya. Ada juga yang kata, oh tak boleh katanya. Sebab ini haram. Ya. Sebab dah kata dalam ni haram kandungannya. Apakah itu vaksin dan bagaimana Islam itu mencantikkan penggunaannya? Saya tertarik dengan kata-kata Al-Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri rahimahullah. Dia walaupun daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia zahiri sikit. Tapi dalam kata-katanya, dalam teori najasah, sangat baik. Dia kata semua benda walaupun najis, bila dia memberi manfaat, jadi halal. Sebab Allah Ta'ala tidak menjadikan benda yang baik itu adalah haram. Ya. Wasakhrakum ma fil ardh jami'a. Allah jadikan muka bumi ini semua untuk kita. Jadi mustahil benda ini yang dikatakan najis. Dikatakan kita ada proses istihalah, dan saya tanya pakar, memang ada berlaku perubahan yang tam, mana perubahan yang solid. Yeah. Dah hilang semua kita katakan sifat-sifat pada khinzir dan seumpama dengan dia. Itu. Walaupun daripada awal proses ada khinzir tapi dibuang sehingga hilang. Okey. Bahkan dalam mazhab Syafi'i katakan mereka kata tak hilang najis. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan dalam Al-Majmu' dia menyebutkan apa yang saya ingat ialah apabila ada ubat-ubat yang disebut mutanajjisat, ubat-ubat yang najis termasuk khinzir dan ubat yang bersih. Tapi ubat yang najis ni cepat sembuh. Ubat yang bersih ni lambat sembuh. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengharuskan, ada yang mengharamkan. Dan kita memilih pendapat yang mengharuskan sebab bertepatan maqasid syariah. Bahkan Imamul Haramain dalam kitab Yaghyathul Umam menyebutkan amma al-aqaqir, adapun ubat-ubat yang mencegah wal adwiyatu, ubat-ubat yang merawat, mencegah seperti vaksin, faman'u isti'maliha, mengharamkan dia itu yu'addi ilal haraj, membawa kepada bebanan. Wal haraju marfu'un dalam syariah. Bebanan itu ditolak oleh syariah. So kalau kita mengharamkan vaksin akan menyebabkan kita tengok kes akan meningkat seperti cacar, seperti masalah dipanggil sindrom dan seumpama dengan dia. Mungkin lebih mudarat. Semua dulu kita penyakit cacar dan beberapa penyakit di Malaysia tahun 2011 zero.
kerana semua penggunaan vaksin. Dulu kalau kita pergi sekolah, kalau mungkin zaman Da'i masih muda lagi, mungkin belum dilahirkan zaman 90-an, ada lagi 90-an. Dah, tapi budak kecil. Ya, masih makan gula-gula lagi ya. Jadi Doraemon. Jadi apa yang berlaku? Kita tengok ada leher warna biru. Dia beguk, mam. Ya. So ada yang nila. Nila ni orang buka baju, tapi buka leher. Kemudian ada yang warna putih sebab berubat gigi. Tetapi bila ada vaksin, alhamdulillah banyak menyelesaikan. Berdasarkan data sedemikian yang saya duduk dengan sebagai ahli perubatan menunjukkan inilah maqasid syariah. Penjagaan nyawa bukan bermaksud nyawa semata-mata. Ma yuaddi, apa-apa sahaja mukadimah yang boleh membawa kepada penjagaan nyawa. Jadi ini di antara benda yang sangat penting. Sebab itu di tempat Afrika, sebagian ulama mereka menolak menyebabkan rakyat mereka teruk mengalami penyakit-penyakit yang sindrom dan seumpama dengan dia. Adakah syariah datang untuk merosakkan manusia? Tidak sama sekali. Sebab itu najis yang disebut oleh Asy-Syatibi dalam Muwafaqat dalam kitab Maqasid dia sebut apa? Kalau bertembung hifzul muhjah. Hifzul muhjah ni maksudnya hifzul nafsi, menjaga nyawa, dengan hifzu al-muru'ah iaitu makan najis, penggunaan najis. Hifzul muhjah aula, menjaga nyawa lebih aula daripada menjaga najis. So kita boleh makan najis demi menjaga nyawa. Apatah lagi vaksin ini menjaga benda-benda yang berkaitan dengan nyawa manusia, kesihatan manusia. Min babi disebut sebagai hajatul ummah ka dariratil fardi. Itu keperluan umat seperti mana darurah individu yang perlukan makan khinzir. Dan di sana ada kaedah syar'i yang disebutkan hajatu, disebut sebagai hajah seperti mana al-hajatu ila tanawul al-dawa, berhajat kepada mengambil ubat seperti mana darurah kepada memerlukan khinzir. Maksud dia dalam pengambilan ubat kita tak perlu kepada darurah. Perlu kepada satu bebanan yang besar kita dah boleh ambil bahan haram. Sebab ubat berbeza dengan makan. Makan kena turun darurah lu boleh makan khinzir. So mizan yang berlainan di antara ubat dengan makanan. Sebab mereka samakan rawatan ni sama seperti makan. Ada sebagian kawan-kawan kita derma darah pun haram. Sebab tak ada darurat lagi. Sebab dia kata biar dulu orang perlukan darah baru dia kita derma. Kalau macam tu mati dulu orang tu. Ini dia panggil apa? Kaedah menjadikan keperluan umat, makna dia 70% manusia berhajat kepada darah seperti mana individu yang sedang berhajat. Jadi tak boleh kita sama ratakan penggunaan ubat dengan makanan khinzir yang kata kalau kita lapar baru kita makan babi. Kalau macam tu tak ada apa-apa lagi ubat yang boleh menyelamatkan manusia. Kerana kita tunggu nak mati dulu baru kita bagi ubat. Macam tu tak bermanfaat dah. Betul. Jadi di sini kita kena perbetulkan kefahaman orang yang menolak vaksin. Mereka adalah sama ada mereka tu jahil ataupun mereka saja-saja nak tolak. Buat-buat jahil dia panggil. Maksudnya dalam satu-satu kemaslahatan ataupun satu-satu situasi itu, ilmu itu sangat penting didahulukan Ustaz ya? Penting sebab kita kena beza di antara ilmu kitab, baik, ilmu fatwa. Fatwa tidak berkaitan dengan kitab. Fatwa berkaitan dengan realiti dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut daripada kitab-kitab yang ada. Sebab itu syarat untuk berfatwa mesti faham zaman kitab itu. Baik. Kalau kita hanya baca kitab kurun 400 Hijrah, zaman kita sekarang ni 1400 Hijrah, itu satu benda yang bahkan ulama kata berdosa. Al-jumud 'alal kutubil manqulah dalalun mubin. Baik. Beriktimad semata-mata kepada kitab lama adalah satu manhaj yang salah. Bukan saya kata. Betul. Ini ulama Imam Qarafi yang kata. Baik, sebab situasinya berbeza. Zaman berbeza. Sebab ubat bukan termasuk dalam ibadat. Dia akan berubah mengikut zaman itu sendiri. Ya. Baiklah Ustaz, ada pemanggil di talian kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i serta kru saya Ustaz. Belum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Ustaz Fawaz. Lalu saya dengar pada Nur Latif hari Jumaat. Tapi ini hari dia muncul. Tanya Ustaz. Barakallahu fiik. Persoalannya Ustaz gini. Biasanya perubatan ni Ustaz kan. Dia lakukan di hospital. Kalau hospital kata pemutahan ke, makan Panadol ke apa. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Ini ya ataupun cara lain maknanya di zaman, contoh ya Ustaz, di zaman Nabi, ada kabilah yang dia telah disengat oleh binatang gila. Jadi maknanya dia dengan baca ayat Al-Quran, contohnya Al-Fatihah. Dengan izin Allah, penyakit ini tidak kepada Ustaz, sembuh dengan cara membaca ayat-ayat. Jadi minta pandangan Ustaz, bagaimanakah, bolehkah kita gunakan cara yang macam ini ke ataupun macam mana? Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Soalan yang menarik Da'i. Baik. Soalan daripada Haji Tukinun kita ni. Ya.
Hadis ini daripada Bukhari, di mana kisah yang begitu panjang, lalu mereka baca ayat Al-Fatihah berdasarkan ijtihad mereka, maka berita itu sampai kepada Rasulullah sebab mereka ambil upah. Jadi Nabi tanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Apa yang kamu menyebabkan kamu tahu dia adalah satu jampi ruqyah, jampi doa yang baik. Jadi Nabi minta upah sebab fatwa pun boleh minta upah. So Nabi kata, "Bagi aku satu bahagian kambing." So kalau siapa yang fatwa kepada ahli fatwa, dia berhak minta upah. Sebab tu saya kalau orang tanya saya diam dulu. Dia bagi upah pun kita jawab. Sebab kita menggunakan akal kita. Ni pagi ni ada Ustaz. Pagi ni sampai percuma lah. So itu dia bukan rawatan yang bersifat tajribah. Itu jampi. Makna dia ni orang soleh, sahabat Rasulullah. Jadi bila dia jampi, ada sembuhannya. Sebab tu kita kata kita kena gabung doa. Doa dengan rawatan. Tapi doa dia tak cukup. Saya ni contoh yang paling simple, analogi paling simple. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak makan. Kenyang tak? Dia berdoa Tuhan bagi kenyang. Tapi kita kena makan dulu. Kena makan juga. Begitu rawatan. Itu ikhtiar lah. Ya, wajib ikhtiar. Al-akhdhu bil asbab. Tuhan kata apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan di muka bumi ini untuk makan. Kita baca literal terjemahan dia kata apa? Berjalan di muka bumi dan makan. Maksud kita pergi berjalan, kita pergi makan. Kita pergi berjalan, kita makan. Habis hidup kita. Bukan maksud ayat sebegitu. Maksud ayat itu, kalau kamu nak makan, kena berjalan di muka bumi dan cari rezeki. Cari rezeki. Itu maksud ayat tersebut. Bukan ayat itu suruh kita berjalan di muka bumi ini dan pergi cari makan. Jalan-jalan cari makan, orang kata. Bukan maksud begitu. Kalau maksud begitu, tak ada orang yang akan makan. Kena pergi bekerja untuk kamu cari makan. Begitu kalau dalam rawatan. Itu sebahagian daripada karamat. Sebab itu ada mizan karamat. Mizan karamat maksud mizan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang soleh. Dengan mizan adat. Mizan biasanya rawatan perlu dirawat. Kalau tak Nabi tak suruh isterinya, Ummu Salamah, pergi berbekam dengan seorang sahabat. Kenapa Nabi tak jampi saja? So, tidak boleh baca hadis satu hadis dan dibuang hadis-hadis yang lain. Perlu ditimbang, dipanggil mizan karamat dengan mizan pada adat. Mizan yang kebiasaan kita buat. Lepas tu saya ada terjemah satu buku nama dia Fiqhul Mizan yang menguraikan semua salah faham seperti soalan sebegini. Boleh ke Ustaz kalau kita nyatakan mencari penawar, berusaha mencari penawar ini juga satu tuntutan dan wajib syar'i. Adakah ia jihad? Dia adalah wajib syar'i. Dia adalah sebab tu Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dan pendapat disokong oleh ramai ulama seperti Syekh Qaradawi, guru saya Dr. Sa'id Musa Hilali, rawatan di zaman sekarang ini adalah wajib syar'i. Siapa yang mampu dan tidak pergi merawat hukumnya berdosa kerana dia membiarkan dirinya terseksa dengan sakit. Misalnya katalah dia demam, dia mampu makan Panadol. Makan Panadol dalam masa beberapa second dia akan sembuh. Dia biar tak apalah Tuhan akan bagi. Hukumnya berdosa. Kerana wala tulqu bi aydikum disabitkan Allah. Ya, ini muskilah kita apabila kita semua menyandarkan kemudaratan kepada Allah dalam bentuk yang pasif. Sedangkan Allah Taala bagi kita hakul kasbi. Dalam bahasa akidah dia panggil al-kasb. Kita ada hak ikhtiar untuk kita pilih untuk sembuh atau untuk kita sihat. Untuk kita sakit. Jadi mereka yang pilih untuk sakit hukumnya berdosa. Kerana mereka akan mensia-siakan tugas mereka. Akan cuai. Misalnya dia sakit di pejabat, dia tak mampu buat kerja sebab dia demam. Sedangkan dia boleh rawat. Dia dibayar gaji. Akhirnya dengan alasan dia demam, seminggu tak pergi kerja. Apa yang berlaku? Kucak-kacir di pejabat. Sebab itu kefahaman fiqh yang kita tajdidkan, perlu kita melihat fiqh dalam mizan, fiqhul mizan yang lebih luas, menimbang di antara ayat dan ayat, nas dengan nas. Tidak hanya mengambil satu nas dan membuang nas-nas yang lain. Baik, itu dia. Saya suka Ustaz sebab tadi Ustaz sebut hadari. Ini tadi tajdid pula. Dua-dua nama saya. Saya ada satu buku saya tulis tajuk dia Tajdid Menuju Transformasi. Jadi alhamdulillah kita cuba bawa pemikiran manusia kepada fiqh yang dia panggil fiqh bergerak. Baik, bergerak. Bukan fiqh dalam kitab semata-mata. Baik, itu dia. Cumanya anda jangan bergerak sebab banyak lagi kita akan diskusikan dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah sudah 1 jam kita bersiaran, tak rasa macam lama pun. Tapi Alhamdulillah anda masih lagi menonton, tak ke mana-mana tu, tenganga tengok Ustaz Fawaz kita yang menemani kita pada pagi ini membincangkan fiqh perubatan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini. Kalau ada soalan anda nak ajukan, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677 ataupun di WhatsApp kami nantikan soalan anda juga 011123364480 atau boleh terus sahaja ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia. Jangan lupa untuk kongsikan juga sebagai manfaat untuk orang lain.
Cumanya Ustaz Fawaz, kita ada VT ataupun kita ada satu bingkisan yang disediakan. Mungkin kita boleh tonton sama-sama. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Dai dan juga seluruh penonton Tanyalah Ustaz. Saya Fahanim berasal dari Kota Morbi, Sabah. Baiklah Ustaz, di sini saya ada satu kemusykilan. Saya pernah terbaca dalam satu hadis menyatakan bahawa tiada jangkitan dalam Islam. Tetapi yang berlaku pada saat ini, kita dikejutkan dengan satu virus iaitu COVID-19. Bahkan sebelum-sebelum ni pun dah ada virus yang tersebar meluas ke seluruh dunia. Jadi saya nak minta pendapat daripada Ustaz, pandangan daripada yang lebih arif. Apakah pandangan Islam terhadap hadis tersebut dan sandarannya terhadap situasi yang berlaku pada saat ini? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Itu dia. Terima kasih Cik Adik yang ajukan soalan. Semangat dia. Semangat. Semangat daripada kita. Oh itulah. Saya pula tiba-tiba terinspirasi dengan semangat tu. Ustaz, soalan beliau. Ya. Terdapat hadis menyatakan bahawa tiada jangkitan dalam Islam. Tetapi sekarang kalau kita lihat penyakit berjangkit ni macam-macam Ustaz ya. Tambahan sekarang ini COVID-19 juga macam-macam prosedur ataupun SOP yang kita kena patuh. Kita jumpa tadi pun tak bersalam Ustaz. Betul. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah benar wujud hadis tersebut ataupun sesuatu yang mungkin Ustaz boleh? Hadis sahih dan saya huraikan dalam buku saya Fiqh Medik, iaitu hadis itu ada dua pembacaan yang betul yang perlu kita baca cara yang betul. Yang kita kena faham. Ya. Satu, Nabi menceritakan aspek akidah. Baik. Okey. Maksud tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Supaya orang tahu semua benda yang berlaku semua dengan izin Allah. Kemudian aspek syariah ataupun aspek al-akhdhu bil asbab disebut la adwa wala tiyarata fil Islam. Itu maksud hadis, tidak ada jangkitan. So aspek akidah tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Itu cara yang betulnya. Tetapi aspek syariah, tindakan kita tidak boleh kita menjadi ejen menjangkitkan penyakit kepada orang lain. Maksud la adwa ni dalam bahasa Arab dia adalah siyatul khabar insya'ul makna. Kalau kita belajar balaghah. Lafaz dalam bentuk cerita tetapi makna sebaliknya ialah arahan jangan kamu menjadi ejen kepada penyakit berjangkit. Baik. Jadi bila kita baca satu hadis dalam bentuk mizan akidah saja, itu yang jadi sesat. Sesat ni bukan sesat akidah, sesat kefahaman. Kefahaman kita. Menyebabkan kita tak peduli begitu. Jadi kewajipan kita segi akidah kita i'tiqad semua berlaku dengan izin Allah. Tetapi syariah dia jangan kita menjadi ejen kepada sebaran Sebab lagi teruk penyakit berjangkit. Sebab adalah hadis yang sah yang lain Nabi kata apa? Jangan kita campurkan unta yang sihat dengan unta yang sakit. Sebab akan berjangkit. Dan Nabi larang jangan masuk kawasan yang ada taun. Jadi siapa yang baca satu hadis ini dan tidak melihat kepada hadis yang lain dia akan tersalah jalan. Sebab itu kita namakan sebagai fiqhul mizan. Mizan akidah mesti dibaca dengan mizan syariah dan juga al-akhdhu bil asbab. Kalau kita hanya ambil satu akidah saja, kita akan tersesat jalan. Perlu dibaca dengan dua timbangan. Allah Ta'ala jadikan dunia ni perlu dibaca dengan dua timbangan. Dunia, akhirat. Zuhud, bekerja. Wanita, lelaki. Tak boleh kita hanya timbang satu saja. Itu yang disebut sebagai mizan. Pada hari kiamat pun ditimbang dengan mizan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi asyatu radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang yang baik dan buruk. So kita pun mesti timbang. Hadis ini diletakkan pada mizan apa? Oh, akidah. Mizan syariah. Nabi kata apa? Jangan campurkan unta dengan unta yang sakit. Nanti dia berjangkit. Jadi kewajipan kita bila ada penyakit berjangkit, yang pertama, orang yang kena penyakit tersebut kena kuarantin. Wajib. Masa sekarang ni. betul. Kemudian dia jangan menyebabkan dengan sengaja memberi jangkitan penyakit tersebut kepada orang lain seperti HIV dan seumpama dengan dia. Kemungkinan dia boleh dihukum gantung sebab dia berniat untuk membunuh dengan memberikan penyakitnya kepada orang. Misalnya dia pergi gunting rambut dengan bebas sedemikian rupa sebab ada jangkitan HIV berlaku dengan bekam, dengan gunting rambut dan seumpama dengan dia. So, orang yang pula yang sihat jangan berjumpa dengan dia. Sebab bukan kerana kita sombong, kerana kita nak selamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain. Betul. Jadi sekarang ni kita katakan dah tak ada salam, dah tak ada berpelukan. Semua sunnah-sunnah tersebut terhenti seketika. Dalam usul fiqh namakan dhahabul mahal. Macam tangan terpotong, tak boleh berwuduk. So sekarang ni tidak ada salam, tak ada ciuman, tak ada pelukan. Kesemuanya hanya dengan senyuman saja. Bukan syariat terbatal, cuma syariat tertangguh. Itu bahasanya. So bagi mereka yang faham tentang penyakit berjangkit dalam keadaan yang salah, perlu perbetulkan kerana ini adalah merupakan jenayah terhadap syariat.
Itu dia. Barulah terjawab persoalan-persoalan daripada ramai orang yang mungkin kurang faham. Betul. Kenapa tak boleh balik kampung? Ya. Kenapa tak boleh jumpa mak ayah raya ni? Rupa-rupanya jangan jadi ejen. Jangan jadi penyebaran. ejen, bahaya. Bahaya. Dan dia akan melibatkan dosa dan pahala. Boleh berdosa, Ustaz. Ya? Dan dosa ni akan bertambah makin besar bila membawa kepada kematian. Itu dia. Sampai mudarat. Okey. Ustaz, terima kasih atas penjelasan tersebut. Sama-sama. Okey, satu lagi soalan Ustaz. Silakan. Daripada Rahimah Saud di Facebook kita. Ini berkaitan dengan postmortem ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru bertugas. Soalan saya, apakah pandangan Islam terhadap postmortem? Mungkin yang beliau maksudkan dan juga ada ramai yang mungkin bertanyakan mungkin pembedahan kepada Postmortem ni sebanyak yang berlaku kepada kes kematian. kes kematian. Ya, Silakan dan Ustaz. dia merupakan satu kewajipan syar'i. Mm-mm. Kerana zaman dulu bila kita sebelum ada yang ilmu forensik, Ya. kematian ni tak tahu apa puncanya. Kalau jatuh dalam sungai mungkin orang kata semua lemas. Tetapi bila kita ada ilmu forensik, Kita boleh tahu kes. kita boleh tahu dia ni lemas ke, dibunuh ke, bunuh diri ke. So kalau kita dulu nama qasamah bersumpah saja nak cari kes. Okey. Tetapi sekarang kita boleh cari pembunuhnya dengan menggunakan forensik dalam buat postmortem. Sebab tu bila accident, kita nak tahu accident sebab accident ke, mungkin dia sakit jantung ke, apa-apa sebab. Sebab itu bila polis minta buat postmortem, wajib keluarga serahkan mayat tersebut kepada hospital untuk buat postmortem. Dan postmortem ada adab-adabnya, jangan curi dan seumpama dengan dia. Dan mayat sebenarnya tidak sakit. Ramai orang tafsir, Nabi menyebutkan pecahkan tulang mayat seperti pecahkan tulang orang yang hidup. Itu bukan sakit, itu dalam bab menghormati. Sebab apa mayat tak sakit? Sebab dia dah mati dah. Kita kalau seorang tu lumpuh, tak sakit dah. Badan-badan yang lumpuh. So kefahaman itu yang menyebabkan kita kena jangan buat pembedahan sebab mayat sakit. Saya bagi contoh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Baik. Kalaulah ibu tu tertelan, seorang perempuan tertelan gelang, tak tahulah mungkin orang rompok dia sayang dia tertelan dalam perut, kemudian dia mati. Diharuskan, bahkan diwajibkan membedah perut dia untuk keluarkan barang mas tersebut. Sebab berlaku pembaziran, simpan mas dalam kubur. Oh, dia kena bedah Ustaz. Itu kalau barang mas, bagaimana kalau kita nak cari pembunuh? Mungkin Nak tahu dia punya punca dia mati sebab apa. Maka postmortem tak bercanggah yang pertama dengan syariat, bahkan dituntut oleh syariat dan tak menyakiti apa-apa pesakit. Semua berkaitan dengan pesakit adalah mimbabil ihtiram, hanya menghormati dia. Lepas tu kita bawa penselu dan seumpamanya. Bukan dia sakit pun dia mati dah. Hanya menghormati sebagai dia Bani Adam. Baik dia Islam atau bukan Islam, kita menghormati insan kali insan. Itu penjelasan. Jadi postmortem adalah benda yang masyru', benda yang patuh syariah dan diizinkan oleh syariat. Kalau dalam berita kita selalu dengar pemberita menyebutkan bedah siasat itu ya. Ya, itu sangat benda penting sebab ia termasuk di dalam tuntutan syariat. Itu mencari siapakah pembunuh asalnya. Hukumnya wajib syar'i Ustaz ya. Ya, kalau benda itu berkaitan pembunuhan memang benda itu syar'i lah. wajib. Kalau benda itu hanya sekadar untuk nak tahu dapatkan insurans, benda itu sunat ataupun harus. Sebab insurans pun nak tahu je dia mati sebab apa. Betul. Itu dia. Baik Ustaz, soalan cantik juga ini daripada sahabat kita di WhatsApp. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Berdosakah melakukan scan untuk mengetahui jantina anak? Kemudian apakah hukum home birth ataupun bersalin di rumah? Ini memang tak nak pergi hospital. Macam mana? Ini masalah juga. Yang pertama scan tidak ada masalah. Kita nak tahu itu antara mimbabi tahsinat. Oh, boleh untuk scan ya? Scan dan sebagainya dilakukan oleh doktor yang pakar dan seumpamanya. Cuma yang salah kita pergi tayang dekat Facebook tu. Oh. Betul juga ya. Ya, sebab kita tunjuk dia, kita tengok tak ada masalah apa sebab dia penggambar. Kita yang meletakkan aurat kita tu yang masalah. Okey. Jadi hukum di sana hukum meletakkan. Kita lihat di Facebook, kita mungkin tak berdosa sebab tak ada syahwat apa. Sebab dia gambar. Yeah. Tapi kita yang menunjukkan itu. Sebab tu saya lebih cenderung supaya gambar-gambar kandungan tak ditunjuk. Cukup saya beritahu saya mengandung saja. Yeah. Why kita nak pergi tunjuk gambar kita dan seumpama dengan dia. Seolah kita menunjuk dalam perut kita. Yeah. Itu di antara benda yang tidak patut. Seperti itu menunjuk aurat kita. Betul. Jadi ini benda yang patut kita patuhi punya etika-etika dia. Dan soalan lagi berkaitan dengan bersalin di rumah. Ini salah faham. Dia banyak kita ni banyak sangat kefahaman yang kadang-kadang bagus back to nature. Itu kefahaman agama, kefahaman yang bersifat baik tentang kebudayaan. Tetapi dalam sains kita tak perlu back to nature.
Kita ambil yang paling terbaik. Di hospital ni dia ada semua penjagaan rapi, kawalan rapi, kalau berlaku pendarahan ada doktor dan seumpama dengan dia. Ada SOP-nya. Ya, bila di rumah kalau apa-apa berlaku pendarahan dan seumpama siapa nak selamatkan? Sebab itu kita di dalam perubatan abortion misalnya, kalau nyawa ibu terancam, kita mengharuskan abortion, pengguguran anak tersebut. Sebab nyawa ibu lebih penting. Tapi kalau di rumah, siapa nak selamatkan? Siapa nak bawa pergi mesin? Siapa nak bawa pergi doktor dan seumpama dengan dia? Jadi risiko sangat tinggi. Suami dah panik dah. Suami lagilah mungkin pengsan dan seumpama dengan dia. Jadi kita nasihatkan supaya berinteraksi dengan perubatan, dengan kita mendapat khidmat doktor, bukan khidmat bidan dan seumpama dengan dia. Sebab itu saya nasihatkan, kalau wujudnya bidan di zaman sekarang ni, wajib dilatih sehingga dia mendapat lesen khas daripada Kementerian Kesihatan. Dan Kementerian Kesihatan wajib adakan khusus kepada mereka. Tidak boleh dibiarkan pada bersalin ini dibiarkan secara umum begitu, kerana dia boleh menjejaskan keselamatan baby dan juga nyawa kepada ibu. Sebab syariah bukan agama yang dipanggil asywa'i, agama yang bersifat sembrono begitu, ikut hampa lah begitu, beranak-beranak di mana-mana. Sebab masing-masing ada tanggungjawab. Itu di antara jawapan yang perlu kita kuatkan kepada masyarakat supaya berinteraksi dengan zaman dengan baik. Itu dia. Rahimallahu mura'an arafa asrahu wastaqamat tariqatuh. Allah merahmati orang yang faham zaman dia, jalan dia akan lurus. Ya, tambahan pula berkaitan dengan nyawa Ustaz. Betul, macam-macam kemungkinan boleh berlaku apabila melahirkan anak ini. Allahu akbar. Baiklah Ustaz, satu soalan yang ini saya pun ada pengalaman dengan apa yang ditanyakan ini. Dulu ketika belajar sains sukan ada satu subjek namanya anatomi. Ada pameran-pameran ni Ustaz. Soalan yang ditanyakan oleh Adib dari Shah Alam ni katanya, Assalamualaikum Ustaz Fawaz dan Dai yang hadiri. Waalaikumsalam. Apakah hukum mengadakan pameran spesimen anatomi manusia? Kadang-kadang organ ditayangkan Ustaz ya. Ya. Adakah dibolehkan bagi tujuan pembelajaran? Harap dapat merungkai kemusykilan saya. Betul Ya, Ustaz? pembelajaran anatomi ini sangat penting di dalam perubatan. Walaupun sebagian ulama mengharamkan, tapi majoriti mengharuskan. Sebab kalau tidak ada anatomi, khususnya kepada badan manusia sendiri, tak akan jadi doktor. Selalunya orang belajar tahun pertama, tahun kedua begitu. Cuma pameran itu yang tidak boleh. Sebab bila pameran kita tidak menghormati mayat tersebut. Kalau nak buat pameran boleh, tapi ambil yang patung. Ya. Yang boleh replace tempat dia. Jangan ambil manusia. Sebab manusia perlu dihormati dengan adab dia. Sebab itu saya larang student-student medik, janganlah ambil selfie dengan mayat. Tak boleh. Oh. Sebab kita hanya diharuskan untuk berinteraksi dengan dia. Saya pernah masuk di Mesir, saya masuk bilik dia orang buat anatomi. Daripada bulan 10 mayat elok, bulan 5 hancur semua mayat. Potong sana, potong sini. Sebab kata Imam Ibn Rushdi, man 'allama 'ilma tashrih izdada imanan. Siapa yang belajar ilmu anatomi, iman akan bertambah kalau betul cara dia belajar dia. So ilmu anatomi ni berkaitan dengan iman yang sangat kuat. So perlu ada adab menjaga kehormatan mayat, disimpan dan seumpama dengannya, bila dia tak guna ditanam semula, bukan buat pameran begitu mayat begitu. Itu bercanggah. Nak buat boleh tapi bukan manusia. Ya. Ya, itu perlu ada adab yang perlu kita explore dan kita jaga. Sebab Allah Taala sebut apa? Dalam Quran, Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Tuhan yang mulia itu sentiasa mengajak kepada ilmu yang memuliakan manusia. Mana-mana kaedah yang mana menghina manusia, termasuk dalam pameran dan seumpama dengan dia, itu tidak dibenarkan. Jadi untuk pembelajaran okey, tapi untuk tayangan, selfie begitu dan begini, itu bercanggah. Kalau kita mati, tengok orang ambil mayat kita, kita pun geram juga. Tapi dah kita mati tak ada nak menjawab. Jangan sampai mayat tu tiba-tiba bercakap. Kalau bangun balik itu cuma jin lah. Allahu akbar. Okey Ustaz, satu soalan ini yang mungkin boleh ditanyakan mewakili para penonton. Sempat saya sediakan, di mana bolehkah pesakit solat dengan dressing ataupun pembalut luka yang ada darah ataupun nanah padanya? Ya, itu semua keadaan yang sedikit dan dimaafkan. Hatta kalau banyak pun itu dimaafkan kerana keadaan yang darurah, sakit dan seumpama dengan dia. Sama dengan ru'af, orang yang keluar hidung begitu, sembahyang berterusan. Dan para sahabat sembahyang dalam keadaan darah menitis ketika mana perang. So sembahyang yang sahih mengikut sebagian mazhab, dan itu yang kita anjurkan supaya mereka sentiasa rasa syariah, sentiasa mendamaikan mereka, menyejukkan hati mereka dan tidak rasa terbeban dengan apa-apa yang berlaku. Ya, syariah ini adalah ubat, kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Itu dia, syariah ini adalah ubat. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi, bagaimana sebenarnya Ustaz ya, kita kena ikut zaman. Tambah-tambah zaman sekarang kita ada COVID-19. Kita kena ikut kesesuaian zaman lah Ustaz ya, kena merujuk kepada kesesuaian zaman itu, kepada syariatnya. Baiklah Ustaz, soalan di Facebook daripada Zaleha Haji Muhammad Nur, katanya,
Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Katanya, bolehkah seorang doktor merawat tawanan perang pihak lawan? Ataupun kalau kita bahasakan kita Islam, pasukan yang lawan lah, iaitu kafir. Mohon pencerahan Ustaz. Boleh ke kita? Sangat-sangat boleh. Kerana ia termasuk dalam mimbabil ihsan. Kita kena merawat walaupun musuh kita. Dia ada di tawanan kita. Hakul asir, hak orang yang ditawan. Mereka perlu diberi makan. Wa yut'imuna ta'ala ma'ala hubbihi miskinan wa asira. Orang yang ditawan. Makan dan rawatan sebahagian daripada makanan orang sakit. Rawatan adalah makanan orang sakit. Jadi ayat itu bukan setakat memberi makan, boleh dikiaskan kepada semua makna-makna rawatan kepada orang yang ditawan, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maksudnya Ustaz di sini, Islam itu sangat indah walaupun dalam keadaan sebegitu tidak memandang musuh ataupun pihak kita sendiri. Musuh bersebab. Apabila mereka menjadi tawanan kita, dia ada hakul ihsan. Allah Ta'ala telah menjadikan semua benda ada ihsan. Sebab itu ayat Quran yang saya menarik tafsiran daripada sebahagian ulama Mesir, guru saya Syekh Ibrahim Kattani. Kebanyakan ulama menafsir secara yang literal, tapi makna ni sangat hebat, iaitu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Selalu orang menafsirkan keras terhadap orang kafir dan sayang di antara orang Islam. Itu normal lah. Kita sayang orang Islam, benci orang kafir. Tapi sebenarnya ayat ini menumpukan kepada dua orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar, keras ketika perang, ruhama'u bainahum, dan bila tak perang kita menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Allahu akbar. Sebab ayat ini kembali kedua-dua kepada kafir. Sebab ad-dhamir ya'udu ila aqra. Asyidda'u 'alal kuffar ay fil harbi, ruhama'u bainal kuffar ay fis silmi. Subhanallah, tafsiran yang luar biasa. Itu dia bukti besar menunjukkan bahawa agama Islam itu bukan agama pengganas. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dalam buku Fiqhul Jihad menunjukkan tidak ada satu hadis yang sahih Nabi diutuskan dengan pedang. Ya, itu dia Ustaz. Okey, soalan ini mungkin soalan yang boleh Ustaz huraikan sebelum kita tamatkan di TV3 dan kita akan sambung di TV9. Naila Inara dari Kuala Lumpur katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah hukum berkhatan bagi pesakit hemofilia, iaitu kegagalan fungsi darah tidak dapat membeku secara normal? Mungkin Ustaz boleh. Saya tak apa, adakah kalau buat khatan itu akan memudaratkan maksudnya? Mungkin. Saya tidak pasti maksud dia. Soalannya itu sebab khatan ini buat dalam fatwa, maksud dia khatan ini dia wajib, dia tahsini. Makna wajib dia tidak, wajib ni ada tiga bahagian. Daruriyat, hajat, tahsinat. So kita kena kawal semua ini. Ya. Okey. Khatan wajib dia sampai pangkat tahsinat saja. Kalau soalan sedemikian yang kita faham boleh mendatangkan bahaya untuk orang yang berkhatan, maka ditangguhkan khatan tersebut. Dan itu adalah fatwa ulama. Maksud dia benda-benda yang kewajipan ditangguh bila ada kemudaratan. La darar wala dirar. Ya, itu di antara kaedah. Tapi benda ni perlu ditanya secara jelas kepada pegawai, dan kena, sebab benda ni kalau mau pada praktikal kena ajukan secara direct dan temukan dengan siapa-siapa pakar. Supaya kita tahu kes ini secara tepat. Tapi secara umum, secara fiqh, saya jawab begitulah. Tapi kalau dia nak tahu secara detail, perlu dapatkan kepastian doktor dahulu dan kita jumpa dengan pegawai agama yang pakar, baru kita bagi jawapan yang tepat. Sebab kita bukan bagi, saya katakan tempat di sini bukan untuk fatwa, hanya menerangkan tentang hukum syar'i sahaja. Tapi kalau benda tu nak dilaksanakan, kena jumpa dulu doktor, pastikan dulu doktor kata pengesahan tersebut bahaya, dan dapatkan daripada jawapan pakar. Kita ada majlis fatwa kita, setiap negeri ada jabatan fatwa dan rujuk kepada mereka. Kita kena rujuklah. Ya, wajib. Bukan kena, wajib. Wajib rujuk Ustaz. Okey Ustaz. Kita akan rehat atau kita akan tutup di TV3 kepada para penonton sekalian. Kita akan tutup di TV3 dan kita akan sambung di TV9 selepas ini. Kejap lagi saya nak tanyakan Ustaz lah berkaitan dengan situasi COVID-19 ini, bagaimana para petugas perubatan ataupun mereka yang berada di barisan hadapan, sebenarnya banyak perkara-perkara yang mereka perlu ambil tahu dan juga mereka telah lakukan, antaranya dengan suits PPE-nya, bagaimana dengan cara solatnya dan tuntutan untuk mengutamakan ibadat itu. Kita akan tanyakan sekejap lagi. Jadi kepada anda semua, kita tutup di TV3. Nantikan di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها والنور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها
ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah hari ini kita bicarakan tentang fiqh perubatan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fadil. Tapi sebelum kita nak terus kembali bersama dengan Ustaz, apa khabar semua? Okey ke yang baru menonton? Kami dah 1.5 jam ni bersiaran ni, dan anda yang telah menonton daripada awal tadi okey ke? InsyaAllah banyak ilmu yang kita dapat. Fiqh perubatan Ustaz yang kita bicarakan hari ini. Mungkin sebelum kita nak bersama dengan VT kejap lagi, ada VT yang kita sediakan, ada soalan daripada penonton. Cumanya Ustaz, tentang situasi semasa, menyaksikan bagaimana ramai yang ada norma kehidupan baru. Betul. Tidak terlepas juga iaitu petugas perubatan yang sebelum ini tak terfikir dengan suit PPE-nya, kemudian nak melakukan solatnya. Mungkin Ustaz boleh cerita, dan bagaimana pula, soalan kedua saya, tuntutan kepada petugas perubatan untuk memberi kefahaman dan memberitahu cara solat ibadat kepada pesakit. Silakan Ustaz. Ya, betul. Saya melihat SOP pun dah ada. Ya. Dan sembahyang mengikut kadar kemampuan. Ada yang terpaksa tutup dahi dengan mask dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah sembahyang dalam keadaan darurat sedemikian, walaupun tidak terbuka dahinya, tetap sembahyang sahih kerana menjaga nyawa. Sebab sembahyang al-aslu tidak boleh kita tinggal walaupun dalam keadaan sebagaimanapun. Walaupun tertutup di bahagian walaupun kepalanya. Tertutup, itu hanyalah sebagai tahsinat, kewajipan yang tahsinat. Sebab dalam mazhab Hanbali tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i diharuskan ketika darurah. Misalnya panas dan seumpamanya. Ini bukan panas, ini melibatkan nyawa, lebih aula kias dia daripada panas. Sebab dalam panas, mazhab Syafi'i mengharuskan kita berlapis. Ya, walaupun dengan tempatkan yang bergerak. Walaupun tempatkan yang bergerak. Jadi tidak ada masalah sembahyang sedemikian. Cuma masalah yang saya lihat ialah bila mereka menunaikan solat, mereka tempat, tak pasti di Malaysia ke di mana, mereka sujud begitu saja. Jadi saya cadangkan lebih aulanya kita letakkan bahan yang tinggi. Kerusi ke apa-apa supaya dia menggantikan tanah. Ya, kalau kita tak letak sejadah lah. Sebab untuk menjaga nyawa, jadi bila kerusi itu ataupun bantal itu bersambung dengan tanah, jadi hukumnya lebih bagus. Itu kaedahnya. Itu kaedahnya. Jadi selesai masalah. Orang kata kena sujud kat lantai. Kita sujud kat lantai, cuma tinggi sikit lantai tu. Kita letak dengan kerusi yang kita boleh sujud. Jadi cuma sujud tu lebih rendah daripada rokok. Baik. Jadi ini di antara penyelesaian. Sebab fiqh ni dia bukan satu jawapan, dia banyak jawapan. Jadi kita tidak boleh hanya dengan satu jawapan kerana keadaan petugas-petugas berbeza. Dan mungkin ada yang boleh orang sembahyang awal waktu, dan ada yang boleh lewat waktu, ada yang boleh buat jamak. Jadi ikut keadaan dia. Tak semestinya buat jamak. Kemudian dia buat lewat waktu. Kemudian sambung terus sembahyang yang asar ataupun seumpama dengan dia. Ataupun kita katakan di sana ada kemudahan menyentuh pesakit tidak batal wudu. Yang batal hanyalah benda yang keluarkan angin, najis dan maksud dia buang air kecil atau air besar. Benda-benda yang ijma' saja. Sebab waktu ini lebih aula daripada melakukan umrah, tawaf dan sebagainya. Betul. Jadi benda-benda yang ringan, khilaf di antara ulama kita tinggalkan dahulu, ambil yang ijma' supaya yang penting mereka jaga sembahyang mereka. Dan kepada pesakit sudah tentu mesti ada di sana ustaz-ustaz yang terlibat di hospital menerangkan tetap kena bersembahyang ataupun doktor itu sendiri. Siapa-siapa tak kiralah doktor ke ustaz ke, yang penting penyampaian agama itu sampai kepada mereka. Dan perlu menunjukkan kaedah. Ya, sembahyang atas katil. Ya. Dalam keadaan yang mana dia mampu, kalau dia boleh berdiri, dia turun ke bawah dan tidak perlu ke surau. Surau ni untuk orang yang normal saja. Sebab itu saya katakan di hospital, surau ni bagi mereka mungkin bahagian HQ dan sebagainya, HR. Adapun doktor-doktor tak perlu ke surau. Sembahyang di tempat mereka bekerja. Ampalkan sejadah ataupun plastik ataupun kertas, sujud begitu saja. Jadi tak perlu kita bebankan pada doktor-doktor ke surau. Bila kita beban dia ke surau, itu yang menyebabkan dia tak sempat solat. Kalau dia berada dalam bilik pembedahan, sembahyang di celah-celah apa yang ada, ataupun di luar sedikit, ataupun bahagian-bahagian tempat yang dia boleh sembahyang. Jadi sembahyang ni wajibnya di ardu masajid. Semua tempat adalah tempat sembahyang, mereka tempat-tempat yang najis. Jadi tidak boleh kita menyusahkan mereka dalam keadaan waktu kita sekarang ini, kerana kita yang penting sembahyang dilaksanakan, nyawa terjaga. Adapun benda-benda sunat, benda-benda tahsinat itu kita tanggung dahulu sampailah dia balik rumah.
dan seumpama dengan dia. Sebab yang penting mereka melakukan kewajipan. Baca Fatihah pun tak apa, segerakan sembahyang dengan cepat. Tak perlu qamat apa. Itu dia. Masya Allah. Dalam keadaan sedemikian pun ada cara-cara kaedah. Ya, kalau salatul khauf kita bersembahyang berlari, walaupun dia tidak khauf sekarang ni, tapi ada panggil khaufun am. Ketakutan umum tu berlaku. Takut berjangkit, takut dan seumpama dengan dia. Jadi sembahyang ala kadar yang tertunai kewajipan. Baik. Itu dia. Ustaz, ada satu soalan daripada penonton kita. Jadi kita saksikan dulu VT ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Di sini saya ada satu soalan. Isteri pertama tidak dapat mengandung dan dia ingin mendapatkan bantuan ibu tumpang daripada isteri kedua. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Itu dia, Fahanim tanya isteri pertama tak dapat mengandung, kemudian isteri kedua jadi ibu tumpang. Macam mana tu Ustaz hukumnya? Ya, isu ini sangat besar perbincangan di kalangan ulama. Keputusan yang diambil oleh Majma' Fiqh Islami dan juga keputusan Majlis Fatwa Malaysia tak membenarkan mana-mana proses ibu tumpang. Tidak boleh. Walaupun daripada madunya. Kerana ovum berlainan, ovum dan rahim berlainan. Jadi permasalahan siapa jadi ibu? Pemilik ovum ke? Yang mengandungkan. Ataupun yang mengandungkan dan melahirkan. Ini muskilahnya. Tidak boleh ada ketaatan kepada dua pihak. Satu saja ibu dia. Jadi ulama Majma' Fiqh Islami telah mengharamkan, walaupun pada persidangan pertama mereka mengharuskan. Kemudian diharamkan secara ijma' dan sekarang pun kita mengharamkan kerana akan membawa kepada perpecahan dan pergaduhan. Yang cara yang terbaik kalau mereka tidak boleh mengandung, dia boleh ambil cari anak susu, dia mungkin makan pil untuk dia mengaktifkan hormon dia. Jadi anak madu dia jadi anak tiri, tak ada masalah. Jadi dia boleh berkawan baik dengan madu dia, jadi dia boleh dapatkan anak daripada madu dia, tapi tidak boleh menumpang. Walaupun madu dia. Tambahlah orang luar. Di barat dia izinkan secara civil. Jadi itu bercanggah dengan prinsip kemuliaan ibu. Tidak boleh ibu ada dua. Okey, jadi cara dia adalah dia mengambil anak angkat dan susukan ataupun dia itu anak tiri dia. Itu dan macam Allah uji dia. Betul. Allah Taala uji dalam bentuk tidak ada anak, sebagian aulia tidak ada anak. Jadi kita kena redha dan kita mungkin Allah Taala nak suruh dia aktif dalam kebajikan dan seumpama dengan dia. Ramai juga yang kita jumpa mereka aktif dalam bidang kebajikan dan mungkin itu terbaik untuknya. Memang dia akan ada proses bersedih dan seumpamanya, tapi bila kita redha, insya-Allah lama-lama Allah Taala bagi buka pintu yang lebih luas lagi. Betul. Betul juga Ustaz, nanti tak pasal-pasal jadi pergaduhan. Anak tu ovum aku, aku yang mengandungkan. Itu muskilahnya. Jadi la tabaghadu wala tahasadu wala tanabaru. Jadi wala tadabaru. Jangan kita ni marah-marah, jangan kita bergaduh hasad dengki dan jangan berpaling-paling. Jangan berpaling. Jadi kalau buat macam tu akan tiga-tiga berlaku. Baik, itu dia. Kita risau apa itu. Wala tadabaru, semua berpaling ni mak siapa, muskilah. Itu dia. Okey Ustaz, saya ada satu soalan yang saya terfikir dari tadi Ustaz. Mungkin mewakili para penonton juga di luar sana. Bolehkah kita berubat menggunakan bahan yang mengandungi gelatin haiwan yang tidak disembelih? Ya, secara prinsipnya tidak boleh. Kerana yang kita haruskan daripada binatang-binatang yang disembelih. Cuma dalam waktu darurah kita haruskan. Tadi ada ubat yang lain itu biasa ad-darurah tubihul mahzurat. Wa darurah tu taqadiru biqadariha. So dalam keadaan sedemikian diharuskan. Tetapi prinsipnya sedemikian. Walaupun di sana ulama ada mengharuskan bila dibuat proses istihalah, transform. Cuma di Malaysia masa istihalah mereka tak benarkan secara kimia. Di Malaysia masih dalam perkitaran pandangan mazhab Syafi'i. Cuma benda ni boleh dibincangkan lagi sebab tidak ada ijma' di sana dan kita tahu kenapa maqasid mazhab Syafi'i tidak membenarkan istihalah bil ghairi, dipanggil al-istihalatu bil ghairi dengan menggunakan bahan kimia. Di antara maksud yang dihuraikan oleh sebahagian masyayikh saya, Syekh Al-Qaradari, ialah takut tak berubah. At-takhawuf ala istihalati, maksudnya dia bimbang tak berlaku perubahan 100%. So kebimbangan itu yang wujud. Tapi sekarang kita maklumat kita jelas. Kita mempunyai perkara yang sangat tinggi. Penghapusan bahan-bahan khinzir itu boleh berlaku. Jadi cuma benda ni berhajat kepada fatwa rasmi daripada Badan JAKIM dan seumpama dengan dia. Adapun peribadi saya membuka ruang yang luas untuk fiqh bergerak. Kerana ia merupakan satu kebaikan kepada kita semua. Tetapi untuk fatwa saya bukan ahli dia. Kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. Tapi itu jawapan untuk ilmu. Ya, penjelasan itu sangat penting Ustaz. Supaya tidak celaru dan keliru nanti Ustaz. Okey Ustaz, kita akan rehat seketika. Dan banyak lagi kita akan kongsikan, terutamanya kejap lagi mungkin ada satu penegasan dalam kesimpulan Ustaz
Ustaz kejap lagi. Jadi kepada anda semua, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ya, itu dia. Jom rujuk fatwa. Kita sangat bertuah kerana negara kita ada jawatan kuasa fatwa kebangsaan yang subhanallah mempermudahkan segala urusan kita, terutamanya berkaitan dengan hukum fiqh. Dan hari ini juga kita sangat bertuah kerana ada Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk menghilangkan kekeliruan, kita bincangkan tentang fiqh perubatan. Dan bertuahnya kita bersama dengan Al-Fadil, Ustaz Fawaz Fadil. Baik Ustaz, jika dilihatkan bagaimana Ustaz memberikan pencerahan demi pencerahan, baru kita tahu dan terang lagi bersuluh selepas ini untuk mudah melakukan amal ibadat itu. Cumanya Ustaz, ada satu soalan yang cantik juga. Mana dia? Daripada sahabat kita Baizura Mazlan. Ini situasi semasa. Ada yang berlaku banyak juga Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum seorang wanita memotong usus supaya nak nampak cantik dan kurus? Ini ada rawatannya. Disebabkan pekerjaannya memerlukan dia nampak cantik dan menawan. Ini atas sebab pekerjaan. Tidakkah memotong usus itu seolah-olah menidakkan anugerah Allah kerana hilangnya nikmat makan? Bukankah Allah ciptakan kita sangat sempurna? Apakah pandangan Ustaz? Dia ada niat dia ada dua tu. Yang pertama untuk pekerjaan, yang kedua untuk kecantikan. Ya, tindakan sedemikian bergantung kepada nasihat doktor dan juga niat kita. Sebab bila kita membuang sebahagian usus kita, memotong, dan tujuan kita untuk kesihatan. Sebab dia mendatangkan kesihatan yang baik, mengempiskan dan boleh mengawal juga gula kita. Jadi tindakan itu baik. Cuma kecantikan itu datang secara follow. Dia bukan niat asas. Tapi kalau kita niat asas semata-mata nak tunjuk, itu boleh jadi haram sebab kita niat kita khuyala untuk menayangkan kecantikan kita kepada orang. Macam kita beli kereta mewah lah. Beli nombor mahal-mahal. Apa tujuannya? Kalau hanya untuk tu yang bisnes, kepentingan bisnes, tak apa. Tapi nak tunjuk orang dia yang kaya, itu jadi haram. So begitulah keadaan dia. Atas niat Ustaz. Niat kita. Sebab al-umur bimaqasidihah juga memberi kesan kepada niat kita dalam perubatan. Tapi kalau niat kesihatan, dia badannya besar, bahaya, kolesterol tinggi dan seumpama dengan dia buat proses pengecilan perutnya itu dengan di bawah keseliaan pakar. Tak boleh pergi kedai biasa. Kan yang swasta bahaya. Pergi tempat yang mesti ada lesen yang betul. Sebab itu kadang-kadang bila pergi tempat yang kadang-kadang pergi overseas buat begitu, kadang-kadang mendatangkan kemudaratan yang sangat besar. Dan ramai orang yang buat dan ada yang berjaya, alhamdulillah, badan dia pun kurus, dia pun nampak semak, dia pun sihat. Cuma makanan makan dia punya portion kecil sajalah. So kalau niat untuk kesihatan, untuk rawatan dan seumpama dengan dia di bawah seliaan doktor, maka ia adalah harus. Tapi semata-mata untuk menaikkan kecantikan, itu sudah tentu berdekat kepada pengharaman. Ya. Itu dia atas niat Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, bila alang-alang tadi ditanyakan tentang usus, mungkin kita boleh sentuh juga mewakili para penonton tentang derma organ. Okey. Ramai juga yang bicarakan itu dan ini di media sosial terutamanya. Apakah antara hukumnya menderma organ? Adakah ia dibolehkan dalam Islam? Dan apakah dalilnya? Silakan. Ya, saya terkejut bila guru saya menulis dalam kitab fiqh mediknya dan membawa kitab hadis daripada Musnad Imam Ahmad menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasaddaqa bi syai'in min jasadihi kanat lahu sadaqatun aw kama qala. Siapa yang sedekahkan salah satu daripada anggota badannya, subhanallah, maka dia mendapat pahala sedekah. Masya-Allah. Dulu ulama menafsirkan sedekah jasad ini dalam bentuk tolong orang.
Rupa-rupanya hadis itu adalah bentuk literasi sedemikian Boleh rupa. dipakai sehingga kini? Hadis rijal yang semua sahih menunjukkan Nabi dah diberikan maklumat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berlakunya derma organ. Dengan syarat-syaratnya, tidak berlaku kemudaratan dengan izin, syarat-syarat yang telah saya sebutkan dan Majlis Fatwa sebutkan. Cuma kita fokus, rupanya Nabi telah memberikan satu berita kepada kita, tanabbu, bahawa akan berlaku sedemikian rupa, dan siapa yang dengan ikhlas mendermakan sebahagian jasadnya seperti salah satu buah pinggang, kornea, kulit dan seumpama dengan dia, masa dia hidup ataupun dia mati, dia mendapat pahala sedekah. Bahkan Syekh Qardawi menganggap itu di antara ibadat yang paling terbesar dalam sedekah. Jadi ini satu benda yang menggembirakan orang yang menderma, yang berdaftar. Sebab itu kita galakkan orang bila nak meninggal dia daftarkan untuk mendermakan sebahagian anggota badannya kepada mereka yang memerlukan. Dan banyak kes yang menyelamatkan. Saya pernah forum dengan orang yang menderma dia punya hatinya, anak dia meninggal, dia dermakan, orang tu hidup, dan orang yang rosak buah pinggang menerima buah pinggang itu. Betapa gembiranya, 16 tahun tak pernah kencing. Allah. Dia dapat buah pinggang, dia boleh kencing. Rupanya kencing ni sedap. Nikmat tu. Ya, rupanya kita duk malas kencing, rupanya sedap rupanya. Jadi kita tengok betapa besarnya nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka yang menerima organ. Jadi bila benda tu baik, kenapa kita nak mengharamkan? Dan Majlis Fatwa kita pun mengharuskan dengan syarat-syaratnya. Jadi tak perlu ada di sana pertengkaran yang luas, pergaduhan. Memang ada khilaf di antara ulama kerana ketika itu kejayaan tu belum lagi kuat. Permulaan semua itu biasa. Tapi sekarang ni kejayaan tinggi dan seumpama dengan dia, manfaat dilihat oleh semua orang. Kita ada pusat derma organ, kita ada macam-macam yang mana menyelamatkan nyawa kita. Itu adalah tamadun kemanusiaan. Jadi tidak ada masalah. Hadis pun ada, ayat Quran pun menunjukkan kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi itu yang difatwakan dan itu yang kita tunjukkan fatwa kepada masyarakat. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah pencerahan daripada Ustaz. Cumanya Ustaz, daripada tadi kita bicarakan tentang sebenarnya Islam itu adalah mencakupi segenap perubatan. Betul. Cumanya ada satu soalan daripada Bahrun Amzah di Facebook ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, kita ada banyak perubatan Islam. Tetapi ada sebahagian daripada kita suka berubat dengan tabib Cina dan juga pusat-pusat perubatan tradisional bukan Islam. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebenarnya dalam perubatan, kita tidak melihat kepada agama ataupun bangsa. Tidak ada. Melihat kepada kepakaran. Baik. Sebab Nabi pernah dia menyuruh sahabat merawat daripada orang Yahudi. Dan Raja Rom hantar doktor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya dalam hadis Nabi menyebut ayyukum atab, siapa yang lebih pakar. Betul, kalau kita ada doktor Islam, doktor bukan Islam lebih pakar, kita ambil yang lebih pakar. Ini lebih menjamin keselamatan dia. Dan ini yang perlu kita faham. Medik dia bukan isu agama. Dia isu kemanusiaan. So mana-mana yang ahli perubatan yang pakar yang boleh menyelamatkan nyawa, kita terima, tak ada masalah. Ini yang perlu difahami oleh masyarakat supaya kita tidak menjadikan agama ini sebagai penghalang kepada kemajuan. Yang menghalang kemajuan bukan agama, sebab agama di sisi kita adalah ilmu di sisi kita adalah tuntutan agama. So tidak ada pertembungan sains dengan agama. Yang berlaku adalah kefahaman kita yang bermasalah, yang menganggap sains ini adalah seteru kepada agama. Itu adalah fahaman fahaman dahulu yang kita yang meletakkan benting yang tak betul. Islam menyeru kepada kaun, alam semesta, dan menggunakan semua alam ini kepada manfaat manusia. Hatta kepada darah, kita ada rawatan dipanggil PRP. Menggunakan plasma platelet rich, itu darah plasma itu boleh dirawat untuk jantung, untuk tulang. Dulu plasma darah ni orang buangnya, tapi rupanya darah Allah Taala buat ubat kepada kita. Masya-Allah. Sebab itu kalau orang belajar sains, ubat-ubatan racun dan sebagainya, sebagai racun adalah ubat. Racun itu boleh buat jadi ubat. Jadi manfaat kepada kita, maka diharuskan dalam keadaan yang diperlukan. Sebab itu kata ulama, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, atahsabu annaka jirmun saghirun wa fika inta alamul akbar. Jangan kamu sangka kamu ni satu jirim yang kecil, dalam badan kamu ada semua benda. Rawatan ada dan seumpama dengannya. Rupanya darah kita pun ubat. Subhanallah. Allahu Akbar. Darah itu pun boleh jadi ubat. Masya-Allah. Saya terpanggil untuk berkongsi sedikit bagaimana sebenarnya pernah saya terlihat dalam satu dokumentari bagaimana bisa ular itu pun boleh menjadi perawat kepada bisa racun ular yang kalau lain. kita pelajari, dia adalah rawatan kepada sebagian ubat. Tapi kena betul-betul orang yang buat tu betul. Itu dia. Okey, satu soalan dari sahabat kita di Facebook iaitu Aizul Amir. Ni orang Kelantan kita ni. Oh, Kelantan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya jika seorang doktor cuai
sehingga menyebabkan kesakitan, kecederaan, kecacatan atau kematian. Ini Ya, berat ini undang-undang dalam akta negligence, kecuaian, dan itu ada dalam kecuaian doktor, sudah pasti dia akan dibawa ke mahkamah, dibicarakan dengan pembuktian kecuaiannya sebab apa dan seumpama dengan dia. Sebab itu selalu kita pergi hospital, saya nasihatkan supaya sistem kita perlu diubah juga supaya ada rahmah kepada doktor. Waktu kerja dia, waktu tugas dia, dan kita mesti lihat semula, review semula kenapa doktor cuai. Kadang-kadang atau doktor kadang ter-accident di tengah jalan pun ada. Sebab ongkos terlampau lama. Jadi perlu kita tengok sistem supaya sistem ini ada mizan yang sahih dan rahmah kepada mereka. Jadi kecuaian doktor tu mesti ada asbab dia, tidak boleh berlaku dengan punca semata-mata dia cuai, tapi mungkin tidur tidak cukup dan seumpama dengan dia, sudah tentu didenda. Tentu dia ambil tindakan. Sebab tu sekarang ni doktor pun akan diminta ada insurans dan seumpama dengan dia. Sebab tak banyak orang pula yang kadang mengambil kesempatan pun dah. Doktor buat silap sikit, kita minta claim lebih daripada apa itu. Kadang-kadang ada pesakit-pesakit pasien yang otak dibijak. Dia tengok salah aja, dia saman. Dia biasa macam tu. Tapi kita kena berlaku adil. Kalau benda tu salah sungguh, kita bawa ke mahkamah dan kita bicara dengan baik. Tapi wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kamu maafkan itu lebih baik. Jangan jadikan hanya semata-mata kesalahan doktor untuk kita dapatkan duit. Itu dia niat lain pula Ustaz. Ya, banyak. Okey Ustaz, soalan WhatsApp daripada sahabat kita. Kita bawakan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika kita bermazhab Syafi'i tetapi kita memilih mazhab-mazhab lain hanya untuk ingin memudahkan, kerana ingin memudahkan apa-apa urusan biasa yang kita lalui, adakah hal ini dibolehkan? Mungkin terutamanya ketika dalam perubatan. Silakan. Dalam perubatan kita bukan bermudah-mudah ini untuk kita melestarikan hukum syariah. Bermazhab Syafi'i bukan bererti tidak boleh berpindah. Dan ini ijma' para ulama, hatta Syafi'iyah sendiri mengharuskan bertaklid kepada mazhab yang sahih bila kita ada keperluan. So tidak ada timbul isu bermudah-mudah dalam isu ini, adalah isu untuk melaksanakan syariah mengikut kemampuan kita. Jadi kita bukan merujuk kepada di sini, merujuk kepada ahli fatwa. So dipanggil di sini al-talfiq bi ghairi qasdin, at-taqlid lil ghairi. Kaedah-kaedah fatwa yang saya sebutkan ini mengharuskan dalam keadaan kita sekarang ni bertaklid kepada mazhab yang lain untuk lestari syariah itu. Kalau tak buat macam ni, orang akan berlaku dalam keadaan dosa, dalam keadaan tertekan sebab mereka tak laksanakan syariah, tak buat hukum Allah, tak sembahyang dan seumpama dengan dia. Kita menyusahkan mereka. Jadi kita yang menyebabkan mereka lari daripada berinteraksi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mendapatkan jawapan. Ya, sebab kita bukan suruh pergi jumpa orang tepi jalan. Jumpa ahli fatwa, pakar-pakar yang mempunyai kefahaman terhadap syariah yang sangat luas. Jadi bila ahli syariah yang fatwakan, tidak timbul isu bermudah-mudah di dalam mazhab. Baik, itu dia satu pelestarian itu sangat penting. Okey Ustaz, hari ini kita bicarakan tentang topik yang besar sebenarnya. Sangat besar. Iaitu fiqh perubatan. Selalu kita buat seminar ni. Itulah, ini seminar punya topik ni, tapi kita buat rancangan 2 jam. Tapi betul, alhamdulillah para penonton terus setia. Jadi mungkin sebagai satu kesimpulan, satu ingatan ataupun pemudah cara bagi semua faham tentang topik kita hari ini, apakah kesimpulan daripada Ustaz? Yang pertama, kita mesti mengetahui perubatan moden atau perubatan yang berdiri di atas kajian adalah tuntutan syariat. Dan kita perlu berinteraksi baik dengan dia. Dan yang kedua, mesti ahli perubatan berinteraksi dengan syariah juga, supaya mereka tidak terkeluar daripada syariah. Dan yang ketiga, kita sama-sama membantu doktor, dan doktor memberi bantuan kepada kita dan kerajaan dan juga masyarakat sentiasa menyanjung dan memberi kasih sayang kepada mereka ini, kerana mereka lah yang menjadi benteng nyawa kepada kita. Dan mereka sangat membantu dari pertumbuhan ekonomi. Sebab dari sudut sumbangan kesihatan, perubatan ini dia boleh membantu lebih 30% kepada kemajuan ekonomi. Sebab kalau kita sakit, pertumbuhan ekonomi pun tak berlaku daripada orang yang sakit. So dengan wujudnya kerjasama yang jitu, bantuan kepada mereka, elon yang diberikan kepada mereka, memberikan rangsangan yang kuat, elon yang tinggi kepada mereka, sebab duit pun perlu juga. Betul. Jadi diberikan kepada mereka sebab mereka lah yang menjaga kestabilan kita, mereka yang menjaga keamanan mereka kita. Kalau mereka bagi laporan yang tinggi, kita pun takut. Jadi mereka siang malam bekerja untuk kita. Mereka lebih kurang seperti tentera yang duduk di sempadan-sempadan. Jadi saya ucap tahniah kepada pihak ahli perubatan dan mereka yang terlibat dalam perubatan. Mereka adalah malaikat rahmah dan kita sayang kepada mereka dan kita mengharapkan mereka bekerja untuk kita dan sama-sama kita bangunkan perubatan ini dalam bentuk yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menguraikan
fiqh perubatan yang sangat Alhamdulillah. penting. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sebagai memurnikan kita pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh mengetahui bacaan doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fawaz kerana sudi bersama dengan kita. Sama-sama, saya terima kasih saya. Dalam sibuk hari-hari itu sampai sempat juga datang sini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Baiklah, kepada para penonton sekalian, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz esok dengan topik dakwah Rasulullah kepada pemimpin bersama dengan Dai Anas dan juga Ustaz Ahmad Syadan, insya-Allah. Baiklah, jangan lupa masyarakat terus interaksi dengan perubatan, pelaksana perubatan pula interaksi dengan syariah, insya-Allah. Kejayaan yang kita laungkan dalam azan itu akan sentiasa terus bersinar dan akan tiba, insya-Allah. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.